Okay. Alhamdulillah. Okay, so apa khabar semua? Hari ini ramai yang rata-rata saya tengok ada untung masuk melalui NX, okay? Especially kita punya student lah. Saya tengok pun saya amat happy sebenarnya, okay? Tapi itulah, ada perbezaan sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi apa? Saya ni saya just bagi pendapat peribadi saya, okay? So ada dua perbezaan sebenarnya. So kalau kita tanya budak-budak features, once kalau dia ada untung, dia akan tunjukkan sekali dengan berapa amount dia. Dia tak tengok dari segi percentage, okay? Tetapi bila kita tengok dari segi equity, dia akan equity trader lah, kebanyakan dia akan tunjukkan dari segi percentage berapa banyak dia dapat dekat dalam. Okay, right, mungkin trader equity ni kita boleh kata dia pemalu sedikit, dia tak suka tunjuk. Okay, tapi kalau budak futures dia amat gembira, dia happy, dia akan terus post dia tunjuk dekat kita. Kenapa? Sebab rata-rata untuk student kita sebenarnya menggalakkan diorang bagi dia punya profit ataupun dia punya loss sekali dekat dalam. Kenapa? Sebab macam kita bagi tahu sebelum ni lah, especially student-student kita ni, kita nak diorang belajar daripada pengalaman orang yang lain, okay? Sebab apa? Sebab history repeat itself. Itu kata technical analysis, okay? Right, berapa orang sini yang boleh kata pertama kali join sesi ni? Kita dah buat roughly sesi ni yang ke-12, okay? Ini yang ke-12 sebenarnya, okay? So ada yang baru join tak, ataupun cuba macam mana korang boleh teracun supaya boleh join dalam kita punya sesi ni, okay? Adakah korang dapat profit ataupun apa yang kita ajar daripada technical yang kita bagi sebelum ni boleh membantu ataupun just macam ni so je, okay? Oh, first time, okay, alhamdulillah, teracun lah orang kata, okay? Live FB. Okay, untuk pengetahuan korang, kita pun selalu almost every day kita buat live FB juga, ya. So melainkan kalau waktu cuti lah, itu pun kadang-kadang kita tengok daripada request daripada orang lah, okay? So satu lagi macam ada sekali hari tu pun kita ada benda yang kita tak dapat nak elakkan, okay? Disebabkan urusan keluarga lah. Lepas tu kita terpaksa stop, okay? Right, untuk siapa yang dah lama join, okay, boleh saya tengok tak? Yang boleh kata dia dah follow saya punya kelas RSI ni. Untuk RSI saja, okay? So lebih kurang dalam berapa? 5 chapter yang sebelum ni. Ada tak yang join sebelum ni? Ke memang tak ada, semua first time? Okay, kalau first time tak apa. Right. Few times but not all lah. Okay, Samuel. Okay, tak ada masalah. Okay, right. Sebenarnya saya nak bagi tahu untuk RSI punya topik ni, so roughly lebih kurang dalam ni lah, ada 5 benda kita dah cover sebenarnya, okay? Rata-rata apa benda yang saya cover sebenarnya daripada 5 topik RSI tu, yang 4 itu adalah RSI untuk kita panggil sebagai inilah, 4 tu sebagai RSI convergent, okay? Lepas tu yang satu tu kita cover RSI untuk divergent. So boleh kata RSI divergent ni daripada minggu lepas boleh kata kita punya tempo lebih kurang dalam sejam 15 minit macam tu, okay? Jadi boleh kata memang tak cukup sebenarnya. Rata-rata ramai yang bertanya juga, boleh tak tolong buat semula sesi untuk RSI divergent ni, okay? Right, itu yang kita cuba buat semula lah RSI divergent hari ni. Okay, reason dia kenapa? Rata-rata RSI divergent apa yang kita tunjukkan minggu lepas, ada beberapa counter juga yang saya dah discuss dekat korang pada minggu lepas. Boleh kata ada beberapa yang jadi dan dia naik lah, okay? Dan ada beberapa yang memang tak jadi jugalah, ada 1-2 macam tu tak jadi, okay? Jadi boleh kata hari ni saya akan cover lebih kurang ni lah, saya akan bagi tahu bentuk-bentuk RSI, okay? Lepas tu untuk RSI divergent, okay? Lepas tu apa benda yang macam korang perlu tahu sebenarnya, especially untuk trader equity. Trader equity apa benda yang korang kena tengok dekat dalam ni, okay? Tapi untuk trader futures, macam biasa kita nak tahu juga, untuk futures macam biasalah kita boleh masuk daripada atas dengan bawah, okay? So untuk equity tak ada choice, memang kita kena masuk daripada bawah. Untuk intraday short selling pula kita pun tak pasti sebab Bursa Malaysia hari tu dia bagi tahu dia extend, dia cuba ni lah, dia stop dahulu sampai hujung tahun ni dan kita akan tengok daripada notice lah daripada Bursa Malaysia, okay? Sama ada Bursa Malaysia bagi tahu boleh jalan on, then bolehlah korang gunakan benda ni, okay? So seperti biasa ada dua pendapat jugalah. Saya pun tak nak cakap lebih-lebih pasal pendapat tu. Macam kita pun tadi kita ada sembang dengan seorang ustaz ni, okay? So kita tanya lebih kepada hukum-hukum lah. So dari segi trading ni. So alhamdulillah kita dapat pencerahan yang lebih clear. So saya cerita sedikit lah, macam contoh especially kita seorang orang yang Muslim, saya bagi tahu untuk orang Muslim ni lah dekat dalam ni. Macam contoh dia tak boleh masuk certain stocks yang memang non-syariah, okay? Tapi masalah dia dengan ada seorang klien saya ni, dia tahu benda non-syariah, okay? Tapi dia masuk juga. Lepas tu saya ada klien Indian dengan Chinese juga, okay? So diorang masuk ke LCI Futures lah, okay?
So bila dia masuk RSI futures ataupun stok-stok yang memang non syariah, then apa yang saya perlu buat dengan duit tu? So saya cuba dapatkan pencerahan daripada dia. Lepas tu ni seorang ustaz saya, student saya jugalah, nama dia Ustaz Jamiluddin, okay? So dia memang belajar daripada lepasan Universiti Al-Azhar. Lepas tu dia dalam proses nak buat dia punya master lah. Lepas tu dia bagi tahu pasal duit tu, macam mana kita nak buat. Last time saya dapat duit tu, saya bagi dekat kawan saya yang non-Muslim. Saya bagi tahu dia pakai duit tu, lepas tu nak ni lah. Kalau nak makan ke apa, nak buat benda semua, okey korang pakai. Okay. Tapi lepas saya dapat pencerahan daripada dia, dia bagi tahu benda ni macam sebenarnya kita tak boleh nak duit tu kita tak boleh buang macam tu je. Okay. So sebenarnya kita boleh bagi dekat benda yang boleh bagi manfaat dekat orang lain. Okay. So salah satu contoh dia macam kita boleh repair tandas ke untuk orang ni, ataupun buatkan tandas untuk kat kampung-kampung ke. So inilah salah satu benda yang dia bagi tahu. Ada lagi lah bermacam-macam contoh yang lain. Okay. Right. Okay, ada soalan dekat sini sebelum ni part 1 dengan part 2 je, okay. So boleh kata part 3, part 4 dengan part 5 ni terlepas lah. So Alhamdulillah hari ni kita repeat semula ke bahagian part 5, okay. Alright, cuba ceritakan sedikit, siapa boleh bagi tahu saya dalam 5 RSI saya ajar hari tu, macam sekarang ni RSI Divergence. So 4 topik sebelum ni, apa benda yang saya ajar dekat korang? Siapa boleh cerita dulu sikit sebelum kita start? Ramai yang bertanyakan tentang rakaman. Okey, tak apa. Stay tune sampai penghujung ni nanti. Sampai penghujung kita punya topik ni, okey. Lepas tu nanti saya akan bagi tahulah banyak benda. Saya akan bagi something dekat korang, okey. So stay tune. So ramai yang minta video sebenarnya, okey. Kalau tanya saya pun bila kena bagi video pun nak tengok roughly dalam 3-4 jam macam tu lah. Kalau kita buat RSI ni lebih kurang dalam 5 jam jugalah. So ada 5. Lepas tu untuk minggu ni lagi boleh kata ada 6 RSI. So sembang pasal RSI, orang kata semua nak tengok video. So boleh kata nanti kita akan ni lah, korang stay tune je. Nanti kita akan bagi something dekat korang pula. Okay. Right. RSI 29. Okay. Alhamdulillah. Bagus. Okay. Adik-beradik kot. Okay. Adik-beradik. Okay. RSI 70 sell. Betul. Okay. RSI support resistance saya suka pakai. First class join. Okay. Alhamdulillah. Okay. MW Divergent RSI 50. Okey, bagus. Semua bagus. Okey, Alhamdulillah. Untuk artitan ni so boleh kata dia ni lah. Okey, pullback, stochastic RSI oversold semua. Okey, bagus. Okey, jadi right. Yang stochastic sebenarnya saya just bagi differences between RSI dengan stochastic lah. Okey. So RSI dengan stochastic sebenarnya untuk stochastic ni hanya sesuai dipakai market yang flat lah. Okey. So untuk yang RSI ni boleh kata kita nak kejar momentum. Okey. So memang kita boleh kita ni lah, sebenarnya banyak kali kita buat testing sebenarnya, especially untuk CPO lah, okey. Lepas tu kita buka pula kepada saham, dan alhamdulillah dekat saham pun kita dapat tangkap cara nak pakai benda tu. So lebih kurang sama je. Beza dia tak boleh short selling je, itu je beza dia, okey. Kalau korang tanya saya personally, saya lebih suka pakai RSI M dengan W. Kenapa? Sebab RSI M dengan W, sebenarnya founder untuk RSI ni pun dia ada bagi tahu pasal benda tu, okey. Itu memang favorite saya lah sebenarnya. RSI MW, support resistance lah. Lepas tu apa lagi? RSI 70-30, okay? Lebih kepada convergence lah, okay? So compare dengan yang divergent ni, orang kata divergent okay juga. Tapi kadang-kadang cara kita nak tapis lah jenis-jenis saham yang ada dekat Bursa Malaysia, okay? So saham dekat Bursa Malaysia pun ada berapa ratus, roughly dalam 1,000 lah. Lebih kurang dalam 1,000. So 1,000 counter macam kita nak tapis, so kita gunakan RSI Divergent. So macam mana kita gunakan RSI Divergent? Okey, adalah cara dia, okey. So stay tune sampai habis nanti. Nanti kita akan bagi tahu persoalan yang korang nak ni, okey. Right. Tak ada masalah tuan Khairul. InsyaAllah nanti saya akan repeat semulalah. Okey. Lebih kepada M dengan W, tapi kita akan tengok kepada masa juga. Kalau masa mengizinkan, insyaAllah kita akan buat. Okey. Right. Oversold pullback, adik-beradik ni saya dengan Tuan Zafri, okey. Ada rakaman live lah, okey. Okey, alhamdulillah. Right. So roughly dalam divergence, apa benda yang korang nampak sebenarnya dalam divergence, okey? So apa yang saya ajar daripada minggu lepas, apa benda yang korang rasa benda yang tak berapa clear, okey? Okey, basically saya nak bagi tahu dekat dalam ni, RSI ni ada 4 jenis, okey. Bukan 4 jenis untuk RSI divergent ni lah, okey. Tapi kita hanya pakai 2 saja, okey. So yang pertama adalah lebih kepada RSI klasik, okey. Lepas tu yang kedua double bottom. Okey, double bottom tu melalui price lah, okey. Lepas tu yang ketiga double bottom under RSI pula, dan last kali kepada
adalah hidden divergence. Okay, so hidden divergence sebenarnya memang agak susah kalau kita nak masuk. Okay, so reason dia kenapa, sebab kadang-kadang kita detect especially untuk market yang masa market tengah jatuh, okay? Bila market tengah jatuh kita nak cuba tangkap ke bawah, tapi sebenarnya signal dia memang agak susah untuk kita determine. So apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita just kena get ready je lah. Kita akan tengok dari segi tu, kita akan tengok dari segi divergent tu, bila dia akan berubah arah, lepas tu macam mana kita nak kejar. Okay, itu masalah sedikit. Sebab apa? Sebab saya tak apa, bukan tak belajar reason dia sebab saya tak kaji mendalam sangat bahagian hidden divergent ni. Okay, even dalam buku pun, sebelum saya nak bagi tahu dekat korang semua benda pasal trading ni pun, selalunya saya akan buat kajian dulu. Okay, lepas saya buat kajian, okay, barulah saya nak keluarkan paper research. Okay, InsyaAllah nantilah sampai satu tahap dia nanti saya akan keluarkan paper research, saya akan tunjukkan dekat korang. Okay, so kita akan tengoklah siapa yang boleh buat research bahagian RSI ni. Mungkin dia boleh apa kita panggil, boleh apa, dia boleh olahkan benda tu supaya jadi lebih senang ke untuk orang lain. Okay, bagi tahu kita. InsyaAllah kita akan jemput korang pula sebagai speaker kita. Okay, right, insyaAllah tahun depan kita akan jemputlah lebih ramai speaker. Okay, kadang-kadang korang pun bosan juga tengok muka saya kan. So kalau korang bosan tengok muka saya, biasa kita akan jemputlah berlainan speaker. Okay, right, mungkin ada rata-rata sini tengok daripada melalui saham ya. Pada pukul 11 malam Tuan Zafri selalu buat live lah. Okay, lepas tu ada permintaan lah yang minta kalau boleh buat live tu lebih kurang pada pukul 10 malam macam tu. Okay, okay, tak ada masalah lah. Itu boleh tanya daripada Tuan Zafri lah. Okay, kalau korang tak tengok dia punya view, korang rugi. Sebab apa? Sebab macam ada contoh dia bagi iNix tu, boleh kata memang kena tau. Tapi macam biasa saya jumpa iNix tu, saya jumpa divergent, tapi dia jumpa entry, TP dengan SL semua sekali. So siapa dapat masuk hari ni roughly dalam 24% dia punya return. Okay, so siapa yang follow saya punya view pula dari segi masing, saya ada bagi masing minggu lepas. Kalau korang follow daripada masing, memang confirm terkena lah. Okay, tapi roughly dalam 6 stocks divergent yang saya bagi tu, boleh kata yang 3 je jalan. So yang 2 tu boleh kata masih flat lagi, dan yang 1 ni memang dah jatuh terus lah dekat bawah. Okay, so memang tak ada choice lah. Sebab apa? Sebab kita buat study of probability, itu standard je. Kita buat study of probability, kita pun tak sure sama ada jadi ataupun tidak. Tetapi kita gunakan study daripada orang yang terdahulu untuk gunakan di dalam market yang semasa. Itu yang kita buat selalu. Okay? Sebab kadang-kadang itulah yang kita nampak. Kadang-kadang kita loss. Okay? So bila kita loss, itu standard lah. Tapi bila kita profit dia sepanjang zaman, so ada masalah yang berlaku dekat dalam. Sebab apa? Sebab nanti kita takut korang akan jadi overconfident sebenarnya. Okay? Bila korang overconfident, ini apa yang berlaku dekat saya punya klien lah. Okay? Okay, saya cerita sedikit lah sebelum kita boleh extend sebenarnya sampai pukul 10 macam tu. Okay, 10.15 pasal RSI ni. So hari ni insyaAllah saya akan bagi tahu dengan lebih mendalam lah pasal benda tu. Apa yang berlaku dekat klien saya sebelum ni, masa dia masuk trading, boleh kata dia memang straight profit je. Okay, tapi ada sekali bila dia loss, dia tak boleh terima kenyataan. Okay, dia tak boleh terima kenyataan, apa dia buat? Dia tambah lot lagi. Okay, bila dia tambah lot lagi, dia dah loss, dia tambah lagi lot. Okay, loss lagi, dia tambah. Okay, so masalah dia yang berlaku selepas tu, daripada loss dia 2,000 saja, grow sampai lebih kurang dalam 50 ke 60,000. Okay, kenapa? Sebab dia sangat sayang dia punya loss. Okay, selalunya kita sayang profit. Saya bagi tahu dia, kalau kita ada profit, kalau boleh kita nak tangkap satu swing tu, dan kita akan tangkap sampai habis. Okay, itu beza dia lah. Tapi masalah dengan dia ni, dia kalau boleh, dia nak tangkap loss dia, jadi swing loss tu pula. Itu beza dia. Saya tak tahu apa masalah dia. Kita dah ajar bahagian money management. Okay? Sebab kadang-kadang ada setengah orang ni, walaupun dia dah belajar macam-macam benda, dah bayar sampai 30,000 lah, lepas tu dah bayar sampai 5,000, 10,000 untuk kelas saja. Okay? Bila dia dah bayar kelas macam ni, okay? Tapi nanti bila dia terkena dekat market, dia akan rasa sayang dengan dia punya loss tu sampai dia tak nak cut loss. Saya tak tahu kenapa. Inilah benda yang dipanggil sebagai emosi. Okay? So emosi ni sebenarnya korang boleh kawal. Emosi ni bagus juga, sebab kalau korang tak ada emosi, korang masuk je. Okay? Bila korang masuk, lepas tu korang tinggal macam tu, korang tak ambil peduli sama ada profit ataupun loss. Okay? Masalah juga. Jadi emosi ni yang penting korang kena kawal sahaja. So kawal dari segi apa? Bagi tahu sini, kawal dari segi ni lah. Macam contoh, kena follow semula dekat trading plan dengan kita kena disiplin. Okay? Bila disiplin, tersalah sikit je, okay, kena buang. Itu je kena ingat. Sebab apa? Sebab kita tak nak smaller loss to become bigger. Itu je masalah dia. Dalam trading ni, rata-rata dekat dalam ni pun, saya berani jamin lah, mesti ada yang pernah terkena sampai 5 figure loss kan. Okay, 5 figure, 6 figure, klien saya pun ada juga kena 6 figure. Even 7 figure pun ada juga. Okay? 7 figure je lah.
Yang lain tu yang bigger than 7 figure tu boleh kata itu corporate client. Okay. So corporate client tak sama macam dia. Macam klien saya seorang ni. Kenapa? Sebab corporate client ni dia dah ada duit daripada dia punya company yang pump duit dekat dalam. Lagi satu, diorang memang betul-betul masuk di dalam bidang tu. Macam contoh, saya cerita sedikit pasal features. Okay. So features trader ni, features untuk especially untuk corporate client, dia nak hedging di dalam market. Bila dia hedging, maksudnya kalau jatuh pun dia senyum je. Sebab apa? Sebab dia boleh jual, dia boleh beli dengan harga yang rendah lah. Okay? Kalau harga naik pun lagi elok lah, especially untuk corporate client ni. Tapi untuk trader yang kecil-kecil ni, bila dia loss habis macam tu, duit saving dia. Dan yang klien saya ni sebenarnya seorang ni, bila kita bagi tahu dia pun, tolong cut loss lah. Sebab apa? Sebab cari cek buat ni sebenarnya dah salah. Okay? Lepas tu dia tak nak terima kenyataan. You budak, you tahu apa dia cakap. Okay? Saya pun macam, okay lah tak apa, biar. So saya biar lah. Lepas tu last kali duit dia tinggal berapa ratus ribu je lagi. Roughly dalam, dia loss dalam 90% daripada dia punya total capital. Okay? Lepas dia loss dia capital dia, sampai sekarang dia tak nak sentuh lagi features. Okay? Dia kata features menipu. Tapi yang tak best tu, sekali dengan equity pun dia kata menipu. Padahal kita dah bagi tahu dekat dia, cut loss, jaga money management. Jadi, especially untuk newbie ni, korang kena betul-betul jaga korang punya money management. Lepas tu, kedua, korang punya emosi, okay? Lepas tu yang ketiga, kena disiplin. Dah, 3 benda ni je kita bagi tahu. Dia tak guna sebenarnya kalau korang tahu semua benda pun, tapi korang tak boleh kontrol korang punya emosi. Macam contoh, korang nak cari buy kan? Lepas tu dah salah, lepas tu tak nak cut loss. So, itu kita bagi tahu, cut loss memang betul-betul penting, okay? Jangan pandang rendah dengan kuasa cut loss. Itu kita nak bagi tahu dekat korang, right? Okay, right. Jom kita tengok charting apa yang kita nampak dekat RSI M dengan W. Okay, right. Okay, basically saya akan tunjuk dahulu apa itu RSI. Okay, okay, RSI sebenarnya apa yang kita tengok dekat dalam. Okay, divergent ni beza dia dengan convergent. Kalau kita tengok daripada charting ni, daripada bawah ni, okay, daripada bawah dia naik ke atas ni. Okay, so kita nampak yang RSI ni memang naik ke atas. Okay, lepas tu dia seiringan dengan price yang kita nampak dekat dalam ni. Okay, so benda ni kita panggil sebagai conversion lah. Okay, so conversion ni standard, kalau dia naik dia akan naik seiringan, bila dia jatuh dia akan jatuh seiringan juga. Okay, ini benda yang sama jugalah kalau kita tengok daripada dalam ni. Okay, right, bila kita tengok dekat sini pun kita nampak benda tu pun sama juga, dia jatuh. Okay, right, lagi satu bahagian RSI sebenarnya kita memang fokus bahagian atas dia dengan bawah saja. Okay, jadi untuk determine, untuk kita determine RSI divergence sebenarnya macam mana. Okay, so first kali apa yang kita kena tengok dari segi ni. Okay, so ini sebagai dia punya salah satu contoh lah. Okay, untuk RSI divergence sebenarnya kita nak tengok macam saya bagi tahu tadi, kalau convergent, okay, so standard saya bagi tahu tadi kita kena tengok daripada atas dengan bawah je lah. Okay, so atas dengan bawah selalunya kalau kita dah especially untuk futures trader, bila dia jumpa je convergent yang berlaku, divergent yang berlaku dekat dalam ni, okay, dia akan masuk sell lah. Okay, tapi untuk stock trader apa yang kita nampak dekat dalam ni, korang tengok dekat dalam ya. Okay, first kali daripada atas ni kita nampak pergerakan dia tengah jatuh ke bawah. Okay, lepas tu bila kita tengok dekat bawah ni pula kita nampak pergerakan dia tengah naik dekat atas. Okay, so boleh kata ini adalah salah satu daripada signal yang bagi tahu market akan berubah arah lah. Okay, so ini sebagai salah satu contoh dia apa yang kita nampak dekat dalam. Bila market daripada atas dan dia jatuh ke bawah, bila dia form macam ni je, kita nampak price tu akan form daripada atas hingga ke bawah ni. Okay, lepas tu dia sentiasa form ni lah, kita panggil sebagai lower low lah. Okay, so lower low, dia form last lower low, tetapi bila kita tengok dekat RSI pula, kita nampak yang RSI ni dia menaik ke atas. Okay, so boleh kata dia tak sama pergerakan lah. Okay, jadi untuk classic divergent, okay, sebenarnya benda ni kita panggil sebagai classic divergent. Okay, so under classic divergent sebenarnya kita nampak je benda ni, selalunya kita akan terus ni lah, get ready yang kita tahu market akan berubah arah. Okay, so lagi satu saya nak bagi tahu, selalunya untuk convergent dia boleh kata agak kuat bila dia berlaku below daripada 30. Okay, tetapi kalau dia berlaku daripada ni, sebagai contoh dia, ni tengok sebelah kanan ni. Okay, so sebelah kanan ni kalau korang tengok dia berlaku di atas daripada 30. Kalau dia berlaku daripada atas 30, boleh kata still kuat. Cuma masalah dia memang dia menunjukkan arah tu akan berubah lah. Okay, tapi masalah dia yang berlaku dia tak berapa kuat. Macam tu lah. Okay, so ini salah satu contoh dia kalau korang nampak dekat dalam. So bila kita nampak je benda ni berlaku, ini sebagai contoh dia kalau kita play video. Saya try play video dulu. So korang tengok daripada sini.
Right. Daripada sini korang tengok, okey. Tengok Okey, ni salah satu dia. Katakan masa market ni dia tengah jatuh ke bawah, okey. Bila dia tengah jatuh ke bawah, so kita nampak yang under price tu memang dia tengah ni lah. Dia tengah apa kita panggil? Boleh kata dia tengah jatuh ke bawah, okey. Dia form new lower low. Tetapi bila kita tengok dekat RSI pula, kita nampak RSI tu dia tengah main dekat level ni pula, okey. So nampak ada beza dia. Bila kita jumpa divergent macam ni, kita kena get ready, okey. Dan ini boleh kata minggu lepas yang saya bagi tahu benda tu macam mana kita nak masuk sebenarnya based on RSI divergent ni, okey. So standard kalau kita jumpa RSI divergent ni je, kita akan masuk melalui sini Kita akan tengok daripada market structure juga. So daripada market structure, kita akan tengok daripada sini, kita akan plot lah dekat dalam tu. Lepas tu kita akan ambil daripada sini sebagai kita punya stop loss, okey. Ini sebagai stop loss, lepas tu entry point kita ada dua lah dekat dalam ni. Tapi kalau korang tanya saya akan ambil daripada level dekat sini structure dekat atas ni, okey. Lepas tu kita akan tengok macam mana lah. Selalunya ada setengah broker dekat dalam ni. Macam contoh RHB dengan M+, dia ada function untuk stop limit, okey. So bila nampak je function untuk stop limit, korang tengok dekat dalam ni, okey, nampak. Lepas tu bila dia akan bertukar arah lah senang cerita. Okay, so salah satu sign dia lah cara kita nak masuk tu, masuk daripada sini. Lepas tu kalau boleh kita ambil stop loss kita dekat bawah ni, okay. Lepas tu macam biasa korang kena filter sedikit lah. So filter macam mana, okay. So katakan masa stop loss korang ni 10.32 contoh dekat dalam ni, okay. Jadi korang kena lowerkan sedikit. So 32 lepas tu korang kecilkan lah lebih kurang dekat 315 macam tu, okay. So ini sebagai stop loss korang. Kenapa? Sebab kita takut nanti bila dia jatuh, okay, lepas dia jatuh, lepas tu dia form ni pula, dia jadi apa, false breakout, dia makan stop loss, lepas tu nanti dia ni lah, orang kata dia akan jatuh, lepas tu dia akan makan stop loss korang dululah. Takut nanti korang terlepas daripada satu peluang yang market akan naik ke atas pada waktu tu, okay. So ini sebagai salah satu contoh dia, right. Parameter parameter setting yang terbaik untuk RSI, okay. Sebenarnya RSI ni korang boleh gunakan yang standard punya, lebih kurang dekat 14, okay. So RSI 14 standard korang pakai je yang tu. So lebih kurang sama je. So daripada sini saya ada jumpa satu RSI punya setting So RSI setting ni boleh kata below daripada 30 dia akan jadi hijau. Bila dia higher daripada 70 dia akan jadi merah, okey. So saya suka guna benda ni lah. So korang pun boleh carilah ni dekat dalam, okey. Right. Ini sebagai satu contoh dia yang kita panggil sebagai classical divergent, okey. So classic divergent, okey, sebenarnya benda ni memang okey. Kita nampak entry kita jumpa stop loss kita, okey. Tetapi masalah dia dari segi kita punya take profit. So ini masalah dia yang selalu berlaku dekat dalam, okey. Kalau korang tanya saya macam mana nak ambil profit pula, kita tak boleh nak main agak-agak sebenarnya kalau kita nak kita nak take profit, okey. So apa yang kita buat, katakan kalau kita dapat masuk based on breakout dekat dalam ni, okey. Lepas kita dapat masuk je breakout dekat dalam ni, apa yang kita buat lepas tu, kita tengok pula RSI sebelum tu, okey. Katakan masa tu kita nampak yang RSI dekat level sini. Bila kita nampak RSI tu memang betul-betul naik dekat atas Okay, bila dia naik dekat atas kita nampak ini pun memang dah breakout, okay. So apa yang kita perlu buat next, kita tunggu je RSI tu naik sampai certain level ni, okay. Lepas dia naik sampai level 70, ni 70 level saya panggil. So daripada 70 level ni kalau korang nampak, okay, dia dah start jatuh, okay. Bila dia dah start jatuh, okay, itulah waktu dia untuk korang keluar, okay. So senang cerita apa yang korang perlu buat daripada stop loss korang dekat bawah ni, sebenarnya korang boleh tukar lah ikut daripada structure yang ada dekat dalam, okay? Yang berada dekat dalam ni. Tapi structure ni pun kalau korang tengok dia tak berapa cantik lagi. Sebab selalunya based on structure ni kita target macam ni. Kalau dia ada pergerakan daripada bawah ni, dia naik ke atas, dia jatuh ke sini, baru dia naik sikit, okay? Then barulah kita boleh ubah stop loss kita naikkan ke level sini. Tetapi masalah dia daripada candle ni boleh kata structure memang tak nampak, okay? So apa yang kita nampak just harga dia terus naik sampai sini je. Lepas tu dia jatuh sedikit. Then next apa yang kita perlu buat, tengoklah macam mana. Okay. Kalau tanya saya akan letak saya punya trailing. So stop loss saya akan ubah naikkan ke atas. So macam saya bagi tahu ada setengah broker memang ada function untuk stop limit. Okay. So stop limit sebenarnya memang agak membantulah. Kenapa? Sebab sebenarnya stop limit tu korang boleh masuk based on breakout yang pertama. Lepas tu yang kedua korang boleh masuk untuk gunakan sebagai stop loss lah. Okay. Tapi masalah dengan stop limit ni dia bukanlah order yang datang daripada Bursa Malaysia, okey. So memang order tu di-create oleh broker. Sebab dia just boleh kata benda ni sebagai inilah order yang di-create untuk ni lah, bukan under Bursa Malaysia, okey. Jadi kalau benda tak jadi ataupun tak order korang tak kena, korang tak boleh salahkan broker juga.
Selalunya broker akan bagi tahu korang terms and condition untuk korang gunakan stop limit punya function ni lah. Okay. Lepas tu kita tengok next macam mana. Sama ada dia kena ataupun tidak. Okay. Right. Kalau korang just biarkan je nak tunggu take profit dekat market, nanti masalah tau. Sebab market ni kita tak boleh jangka sebenarnya. Kenapa? Sebab kadang-kadang market bila dia nak naik je, dia akan naik dengan laju. Kalau dia nak jatuh, dia akan jatuh dengan laju. Ikut suka hati dia je. Okay. Tapi apa yang korang perlu buat, korang kena letak korang punya stop limit dekat dalam tu. Okay. Kenapa? Sebab kalau jadi apa-apa, saya faham. Ada yang dekat dalam ni kata, candle dah naik sampai atas, kenapa kau tak ambil dekat sini, okay? Lepas tu, persoalan dia, kalau korang ambil dekat sini, tiba-tiba dia naik pula dekat atas, okay? Katakan harga ni dia naik sampai dengan lebih tinggi lah, senang cerita. So, masalah juga yang berlaku, okay? So, kita tak boleh jangka, so apa yang kita buat, kita cuba secure profit. So, kita secure profit melalui stop limit tu, lepas tu tengoklah apa berlaku dekat market. Kalau dia kena, dia akan kena terus lah. Tapi kalau dia tak kena, senang cerita dia akan makan dia trailing kita, okay? Ni hampir kena, boleh kata dah kena lah, right? So, okay lah, dah bawa pulang sedikit consolation. Ada duit sikit lah, orang kata lebih kurang dalam 1.4%. Okay lah, 1.4%. So, at least cover korang punya brokerage, okay? Right. Okay, Abdul Rahim. Waalaikumsalam, Alhamdulillah, okay? Right, macam mana nak keluarkan graf dekat bawah tu? Okay, korang type je dekat atas sini, dekat trading view ni, sebenarnya dekat atas ni ada function FX, ya. So, korang type je dekat dalam RSI. So, nanti dia akan keluar lah nombor dekat bawah, okay? Right. Lepas tu kita akan tengok lagi. Sama ada kita akan jumpa yang latest punya benda, okay? So, bila kita tengok dekat dalam ni pun, sebenarnya saya ada jumpa satu RSI divergent lagi. So, RSI divergent yang saya jumpa dekat dalam ni, kalau korang tengok, yang latest, okay? So, sekarang ni macam saya bagi tahu. Okay, beza antara dua sebenarnya, yang satu ni RSI dia dekat bawah, okay? Dan satu RSI ni, dia berlaku di atas daripada 30. Dan korang perlu tahu sebenarnya daripada atas ni dia jatuh bawah, okay? So, possibility untuk dia jatuh lebih tinggi lah compare daripada kalau korang just ambil daripada sini. Sebab apa? Sebab sini memang dah terang-terangan oversold level, okay? So, daripada oversold level ni, kita nak tunggu dia akan berubah lah. So, inilah salah satu dia. Tapi untuk yang ni pula, korang bolehlah mencuba untuk masuk, okay? Tetapi masalah dia, saya berani cakap yang benda ni dia kalau dia naik, boleh kata dia tak se-strong yang macam ni lah. Sebab apa? Sebab macam yang saya tunjuk tadi, kalau kita tengok, kalau dia bawah daripada 30, dia naik dekat atas, korang tengok apa yang berlaku dekat market, okay? Memang dia naik terus keluar sebatang candle macam ni. Dan kita boleh kata peluang kita untuk dapat yang profit dengan lebih besar dekat level sinilah, okay? Below daripada 30, right? So, bila 30, jumpa je divergent, masuk. So, masuk dekat mana? Entry point kita kena main based on breakout, okay? So, daripada breakout, korang lukis structure dekat dalam. So, macam mana nak lukis structure? Okay, structure, korang lukis macam ni je. Sebenarnya simple dia structure, nampak? Dia naik, dia main dekat level sini, lepas tu dia jatuh sini, dia naik atas, dia jatuh sini, baru dia naik ke atas. So, nampak? So, saya ambil daripada structure sini. Dan ada yang orang nak ambil daripada sini, okey, boleh terpulang, tak ada masalah. Boleh ambil sini ataupun ambil sini. Saya nak ambil sini kenapa? Sebab boleh kata benda ni sebagai confirmation lah, okey. So bila kita nampak dia breakout dia dekat atas, dia terus jadilah, okey. So masa tu nak ambil profit macam mana kita nak buat? Sebab selalunya apa yang saya ajar based on RSI 70 hari tu, saya bagi tahu kalau dia punya level RSI ni atas daripada 70, kita kena get ready untuk get out from the market, okay? Once kalau dia jatuh, dia atas macam ni sebagai contoh dia, saya ambil, macam kita nak ambil profit, okay? Katakan, masa kita dapat masuk dekat, boleh kata ada satu ni lah, dekat level sini, katakan kita dapat masuk dekat level sini, lepas tu kita nampak yang harga dia ni atas, dia naik atas melebihi daripada 70 level, okay? So, lepas daripada 70 level, apa yang korang perlu buat lepas tu, okay, katakan korang dah buy dekat bawah ni, okay, lepas tu korang tak tahu bila korang nak take profit, okay? So, korang tunggu je RSI tu jatuh bawah daripada 30, bawah daripada 70 tu. So, itulah masa dia untuk korang keluar daripada market, okay? Ni sebagai satu contoh dia. Once kalau dia jatuh 30 je, okay? So, bawah daripada 70, korang kena get ready. Tengok daripada level ni, masa dia jatuh. Masa dekat sini, korang tak boleh masuk lagi, Korang tak boleh queue korang punya take profit. Dekat level sini, bila dia dah jatuh dan confirm, dan korang ambil lah daripada lowest candle tu, okay? So macam dalam ni, dalam case ni boleh kata inilah waktu dia untuk korang keluar daripada market, okay? So itu sebagai satu contoh dia lah. Dan contoh yang saya tunjukkan dekat dalam tadi tu, boleh kata contoh tak berapa cantik, okay? Sebab apa? Sebab dia, boleh kata dia naik terus daripada level 30 ni. Daripada 30 dia naik terus, tapi masalah dia sentuh je RSI tu, okay?
So bila dia sentuh, so tak ada choice, kena get ready je, kena kejar melalui higher high, higher low macam tu. Lalu kita akan ambil daripada higher low ni lah sebagai kita punya trailing point, okay? So nampak dekat sini masa dia naik, lepas tu dia jatuh, dia makan dululah trailing kita. Tapi tak ada choice. Tengok next candle apa berlaku, dia naik, dia form new higher high pula, okay? So bila dia form new higher high, then tak ada choice lah. Dah keluar, okay? Cari lagi stocks yang lain, okay? Itu sebagai salah satu contoh dia. Okay, faham ke? Ada apa-apa masalah tak dari segi yang ni? Sebelum kita tengok contoh yang lain pula, okay? Right, Zulkifli, dia kata dia okay. Right, Alhamdulillah. Okay, ingat kalau tak faham, korang just bagi tahu je, kita boleh repeat semula benda tu. Tak ada masalah lah. Benda ni simple je. Saya boleh buat berkali-kali je. Okay. Right, Bob. Okay, bagus. Okay. Ini untuk scalping ke tuan. Okay, kalau kita tengok sini, saya gunakan chart lebih kurang 30 minit. So, daripada 30 minit ni, boleh kata harga dia tu memang betul-betul sebelum market close. Tengok dekat dalam ni, pukul 4.30 petang, tengok apa berlaku lepas tu, besok pagi je, market open dekat sini, dia jatuh sikit, lepas tu dia naik dekat atas ni, okay? So, bila dia naik dekat atas, tengoklah apa berlaku. Boleh kata dalam tempoh berapa hari je, sehari je, okay? Boleh kata tempoh sehari je kena. So, boleh kata, sehari lah, daripada 11, lepas tu, 11 hari Jumaat, lepas tu 14 Disember, market open pada apa? 14 Disember silap. 11 hingga ni. So entry point kita pada 14, lepas tu kita get out from the market pada level ni, okay? Right, dia depends juga. Kadang-kadang RSI 30 ni, kalau dia betul-betul naik dia dekat atas, bila dia naik, dia maintain je. Okay? Bila dia maintain je, itulah waktu dia untuk korang hold korang punya position. Okay? So memang bagus sebenarnya. Untuk strategi ni sebenarnya, kita ada pernah try dekat CPO. Lepas tu CPO boleh kata roughly dalam 200 tick kita dapat dalam tangan. Okay, korang bayangkan 200 tick dekat CPO darab RM25. Berapa dah? Okay, 200 tick lebih kurang dalam 5,000. Lepas tu kalau masuk 10 lot, berapa dah dapat? 50,000. Okay, so benda ni pernah ni lah. Masa tu saya tengah buat testing. Lepas tu saya cari. Orang kata lebih kurang macam ni lah. Saya panggil apa? Kambing hitam. Bukan kambing hitam. Minta maaf. Saya panggil dia sebagai tikus makmal. Okay, so saya cuba dekat dia. Alhamdulillah. Tapi itulah sekarang bila saya bawa masuk dekat RHB, dia tak follow saya pula. Dan sekarang saya tak tahu apa cerita dekat dia pula. Okay, so masa tu dia memang betul-betul dapat tangkap lah certain swing macam tu. Dan benda ni sebenarnya kita masuk lebih kepada ni lah, lebih kepada depends juga. Macam 4 strategi saya bagi tahu hari tu, itu lebih kepada breakout juga. Okay, so breakout salah satu favorite saya juga. Mungkin ada setengah orang tu dia gunakan breakout yang lain. Yang paling popular sebenarnya dekat saham ni, orang gunakan RSI 52 minggu breakout. Okay, so depends juga. Ada yang nak gunakan nombor tu. Okay, so instead of korang gunakan nombor 52 tu, apa kata korang gunakan nombor Fibonacci pula. So Fibonacci sequence number lebih kurang dekat 55. So test lah. Breakout EMA 55 ke, ataupun SMA 55, WMA 55, DMA dekat 55 macam tu. Okay, so nombor-nombor Fibonacci sebenarnya banyak kita test jugalah. Sebelum ni pun kalau korang tanya saya pernah test benda tu melalui moving average, double moving average lah, yang saya gunakan lebih kurang dekat moving average 21 dengan okay. Riazman, ada apa-apa soalan? Boleh? Okay, Riazman, boleh tanya soalan? Tak ada masalah. Okay, ada right. Masa kita test moving average pun kita test melalui yang macam contoh 21 13 dengan 21, lepas tu 21 dengan 55 macam itulah. Kita pernah test juga benda ni, tapi itulah boleh kata macam benda ni tak berapa ni lah. Bagi saya moving average tu memang agak lagging lah. Okay, so RSI inilah yang boleh kata memang agak leading indicator. Dan saya suka guna pakai dia. Dan boleh kata 5 cara kita nak baca, nak baca, lepas tu nak gunakan RSI ni. Okay, so memang macam-macam jenis. Even kalau saya pun, saya tapis daripada saham ni, saya tapis daripada RSI. So RSI apa? RSI divergent. Okay, so divergent kita jumpa je, kita akan get ready. Apa yang berlaku dekat ni lah. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh yang saya dah bagi pada minggu lepas. Okay, right, jom kita tengok lagi salah satu contoh dia dekat DO. Right, kadang-kadang dekat RSI ni, okay, masalah ni saya tunjukkan korang dekat ni lah. Saya tunjukkan korang masa market yang kita expect dia akan jatuh lah. Okay, right, kalau korang tengok daripada sini, masa RSI tu kita nampak, okay, RSI untuk yang bearish, bila kita nampak je pattern macam ni, yang dekat atas ni dia form higher high, tetapi dekat sini dia form higher low pula. Okay,
Bila dia form higher low, so apa yang kita akan buat, kita akan tengoklah, kita tahu dia akan jatuh, okey. Tapi masalah dia kita tak boleh masuk. Bila dia jatuh, kita biarkan dia jatuh dahulu, okey. Right, nampak? Dia dah jatuh, lepas tu kita tengok pula dari segi RSI ni. Macam mana? Okey, saya tadi cakap, siapa yang belajar gunakan RSI 30, dia akan nampak benda ni lah, entry dia dekat mana pada minggu lepas, okey. Pada minggu yang ke-6 hari tu kita buat kelas, okey. Right, kalau korang tengok dekat dalam ni, korang boleh get ready untuk masuk. Tengok, dia akan berubah arah semula. Okay, ni boleh kata dia tak berubah arah lah. Dia form new high low, okay. Lepas tu dia test lagi sekali, nampak? Barulah dia naik semula dekat atas, okay. So, benda ni boleh kata kita mencubalah. Bila kita mencuba, pertama sekali apa yang korang kena buat? Stop loss memang kena betul-betul jaga, okay. So, dah jaga stop loss, lepas tu tengok second time. Kalau korang masuk dekat sini tadi, lepas tu dia naik ke atas, okay. Lepas tu dia jatuh bawah 30 pula, boleh kata korang punya stop loss dalam level ni lah, okay. Tetapi korang tengok dia punya potential profit pula. Bila korang dapat masuk dekat level sini, RSI 30, okay. Lepas tu buy daripada highest candle ni, tengok potential profit dia berapa banyak. Bila korang dekat, bolehlah 17%, okay. 17% daripada entry tu. So untuk yang ni pula, kalau korang masuk daripada sini, bila dia break ya, so kita akan masuk daripada candle atas ni, okay. So masuk daripada candle atas ni, kita akan gunakan ni sebagai stop loss kita lah. So roughly dalam 6.81% lah, okay. So boleh kata satu nisbah satu still tak ada masalah. Dan benda ni tak ada masalah pun kalau kita masuk satu nisbah satu. Jangan sesekali bila korang masuk, korang pergi korang pergi letak korang punya potential loss lebih kurang dalam 20%, lepas tu potential profit korang sebanyak 10% je, okay. So tu memang betul-betul dah salah lah, okay. Kalau korang betul-betul masuk trading apa-apa jenis lah, dari segi CPO ke, dari segi saham ke, apa-apa benda, okay. Bitcoin ke apa benda, okay. Sekarang Bitcoin kan tengah hot, okay. Right, so sekarang ni kita nampak yang RSI memang tengah, dia akan dalam proses nak jatuh lah, okay. So kalau saya tengok dekat dalam ni pun saya jumpa benda ni. Jadi korang tolong elakkan daripada DO ni, okay. So elakkan daripada DO ni, kenapa? Sebab saya tak jumpa lagi entry point dia dekat bawah, okay. Tetapi bila kita gunakan RSI support resistance, kita akan menunggulah dia breakout. Dan confirmation kita apa? Bila dia breakout daripada trendline ni, barulah kita akan masuk buy semula, okay. Macam hari tu ada orang beritahu saya, kita ni standard bila kita masuk trading, kita akan cari, kalau boleh kita nak buat buy low dengan sell high lah, okay. Tapi dia kata buy high lepas tu sell higher pula, okay, tak ada masalah. So maksud dia, saya tahu dia ni jenis trader apa. Boleh kata dia ni jenis trader main breakout lah, okay. So bila dia main breakout, dia suka buy macam tu. So, okay, tak ada masalah. Sebab kita pun kadang-kadang kita main breakout juga, tapi breakout kita ni bermacam-macam cara dia, okay. Lepas tu kadang-kadang kita gunakan harmonik ni pun, kita nak masuk trading, kita nak sell kat atas ataupun kita nak buy dekat bawah tu pun, kita gunakan RSI ni juga, okay. So itu salah satu daripada tips dia lah yang saya nak bagi tahu dekat korang, okay. Right, ada satu lagi divergent yang saya jumpa dekat dalam ni. Kalau korang tengok dekat sini ni pun, boleh kata dia tengah menaik ke atas, lepas tu kita jumpa yang ni dia tengah jatuh ke bawah pula. So boleh kata ini salah satu sign dia jugalah yang market akan berubah arah, okay. So boleh kata yang ni below daripada 30. Kalau below 30 memang kuat. Tapi kalau dia macam contoh tadi yang TNB saya bagi tu, tenaga. Kalau saya bagi contoh tenaga tadi, kalau korang tengok sekarang ni dia berada di atas daripada 30, okay. Once kalau di atas 30, okay, sebenarnya kita boleh mencubalah. Tapi itulah macam biasa, kita nak masuk based on macam mana pula, okay. Siapa yang masuk dekat TNB, dekat tenaga ni nanti boleh tengok dekat dalam ni, okay. So based on structure, saya jumpa ini entry point korang. Selepas itu stop loss korang dekat level ni. So roughly lebih kurang dalam 12 sen. So potential loss korang 12 sen. Still okay lah. Sebab kalau kita tengok harga TNB, kalau korang dapat masuk 10.6 pun, berapa tadi 12 sen pun roughly baru dalam 1 ataupun 2%, 1.5% macam tu lah korang punya loss. So still okay kalau nak masuk, okay. Right, kita tengok lagi contoh yang satu under meridian ni. Okay, saya jumpa ada satu classic divergent, okay. Lepas tu nanti kita akan go through dekat apa yang saya bagi minggu lepas, okay. So siapa yang ada minggu lepas boleh tengoklah nanti. So tolong buat comparison lah, okay. Right, daripada meridian ni pun, itu yang hari tu ada orang bertanya tau. Dia tanya macam mana dekat meridian ni boleh masuk lagi tak, okay. So bila dia tanya kita nampak yang memang kita nampak RSI ni dah ada divergent dekat dalam, okay. Right, so bila kita jumpa divergent macam ni, selalunya kita akan cuba elakkan. Kita tak nak masuk, okay. Kenapa? Sebab kita takut nanti kalau korang nak buy on breakout, kita tengok RSI ni pun above daripada 70. So ataupun dia daripada 70, dia jatuh ke bawah. Bila dia jatuh ke bawah, korang tengok apa yang berlaku. Memang dia akan jatuh lah, okay. So selalunya kita akan berhati-hati lah. Selalunya yang bagus sebenarnya untuk korang masuk below 30%.
Below 30% daripada RSI ni, korang jumpa divergent, itulah waktu dia untuk korang cuba masuk. Okay? Even dekat RSI support resistance saya ajar hari tu pun, saya ada bagi tahu juga, sebenarnya kalau korang nak masuk pun, kalau korang nak masuk based on support resistance divergent tu, korang kena masuk daripada below 30. Kenapa? Sebab below 30 tu memang, boleh kata dia memang super ni lah, extreme level. So below 30 ni memang extreme level. Tu korang kena jaga-jaga. Macam dalam case ni pun, kalau korang tengok daripada sini, tengok kali hijau lah. Bagus benda ni, saya suka. Okay, kalau korang termasuk dekat level sini, naik dekat atas, boleh kata terkena, dia jatuh. Bila kena, kali kedua korang mencuba, terkena lagi. Kali ketiga korang masuk, terkena lagi. Kali keempat korang masuk, baru dia jadi pula. Okay? So, saya berani cakap sini, selalunya kalau korang masuk kali pertama, kedua, dah kena loss, lepas tu kali ketiga korang takkan masuk. Tapi sebenarnya peluang ada dekat dalam tu. Okay? Bila korang jumpa peluang dekat dalam tu, itulah waktu dia untuk korang masuk dekat dalam market. Okay? Macam ni pun ada divergent juga. Okay? Even instead of korang just gunakan RSI 30-70 hari tu yang saya ajar, apa kata korang cuba tengok dekat divergent ni pula. Sebab divergent ni is quite powerful. Memang saya suka pakai, okay? Dan even kalau korang tanya saya nak apa? Even saya filter pun, saya apa? Panggil, kita buat stock screener, okay? Saya gunakan ni juga divergent, okay? Bila saya jumpa divergent below 30 lagi, so saya akan get ready lah, okay? So nanti kita akan tengok Armada, Inix, Hibiscus, MBSB. Okay, masalah MBSB ni non-syariah. Tapi tak apa, kita just gunakan untuk education je lah. So tak ada niat apa-apa benda pun. Lagi satu, benda ni bukan terang-terangan yang non-syariah, okay? Tapi kita just gunakan untuk ni je lah, education, alright? Okay, ada saya guna time frame berapa? 30 ataupun higher time frame. Saya suka gunakan 30 untuk saham ni, okay? So kalau saya jumpa 30 dekat saham ni pun, sebab sebelum ni kita test dekat futures dahulu. Daripada futures, masa kita test tu, kita dapat tangkap satu swing tu, okay? Tapi sebenarnya untuk arisan ni pun ada masalah dia yang berlaku. Kenapa? Sebab kalau korang perasan, market tengah uptrend macam ni, dia jatuh dekat bawah, okay? Bila dia jatuh dekat bawah, dia jatuh kau-kau ni. Kalau korang tengok, okay? Saya tanda dulu. Daripada sini bawah ni, okay, dia naik ke atas, dia jatuh sini hingga ke sini, okay? Right. Tapi bila kita tengok price dekat atas ni, dia tak berapa, orang kata tak menggelabah macam ni lah, tak menggelabah macam yang dekat RSI ni, nampak? Dia jatuh sikit je sebelum dia buat continuation pula untuk naik ke atas, okay? So nampak? Inilah masalah dia yang berlaku. Tapi bila korang jumpa je masa market tengah downtrend, okay? Right, based on trend line hari tu, based on trend hari tu saya ada ajar pada minggu yang pertama, okay? So daripada minggu yang pertama, bila korang jumpa ya trend line tu, bila dia break dia dekat atas, so nampak, okay? Korang dapat masuk lagi dekat level ni, korang hold dia position, okay? So itulah waktu dia kita nak cuba tangkap certain swing lah, okay? Sebab kadang-kadang dekat saham ni pun boleh kata bila satu apa sebatang candle keluar, dia keluar macam contoh candle apa, kita panggil sebagai marubozu lah, okay? Candle hijau appear je sebatang macam tu. So kadang-kadang orang bertanya lagi, boleh naik lagi tak? Boleh naik lagi tak? Padahal target profit dia ada certain level, tapi dia tak nak tipi sebab dia dengar kata orang, okay? Dia masuk 1000 group daripada Telegram. Lepas tu daripada 1000 group Telegram ni kata yang benda boleh naik lagi. Dan tiba-tiba dia jatuh semula, okay? So memang bahayalah. Jadi korang kena tengok benda tu daripada RSI ni juga. Bagi saya RSI ni memang betul-betul penting. Kenapa? Sebab dia dapat measure momentum tu lah. Sama ada market tu akan continue naik ke atas ataupun jatuh ke bawah lah. Okay? Test CPO tuan. Boleh. Kita akan test tu dekat CPO nanti. Okay? Armada non-syariah ke? Allahu Akbar. Okay. Right. Time memang kena pakai 3 minit. Kalau nak tengok untuk kajian malam hari ni bagaimana tuan? Okay. Kita akan tengok nanti. Saya akan buat testing lagi. Nanti saya akan tunjukkan. Okay? Right. Top glove. Kira divergent juga ke? Okay, top glove hari tu saya tak test lagi. Okay, tak apa. Kita go through dulu satu-satu. Lepas tu kita cuba habiskan lah. Saya nak tunjukkan dekat korang ada jenis-jenis klasik divergent ni. Okay. Jadi, macam kalau korang tanya saya dekat chrono ni sebenarnya, saya takkan masuk lah. Kita akan tunggu dulu. Dia jatuh dulu dekat certain level ni. Bila dia jatuh sampai certain level mungkin below daripada 30 ni. Okay. So, barulah kita akan get ready untuk masuk ke dalam market. Okay. Sebab saya tak jumpa lagi. Especially untuk Armada ni. Okay. Armada pula untuk krono. Untuk kronologi Asia Berhad ni lah. Okay. Right. Lepas tu kita tengok lagi satu contoh. Okay. Kita tengok based on yang minggu lepas saya bagilah. Okay. Right. Ada yang request dekat CPO. Jom kita test dekat CPO pula. Okay. Right. Dekat CPO. Okay. Masalah dekat CPO kita jumpa hidden divergent. Okay. So bila saya jumpa hidden divergent ni, sebenarnya saya tak nak tunjuk sedikit. Sebab apa? Sebab kalau boleh saya nak korang faham dahulu bahagian classic divergent. Sebab apa? Sebab classic divergent memang banyak kali berlaku di dalam market.
Bila dia banyak kali berlaku, itu yang kita nak fokus dekat classic divergent je. So hidden divergent sebenarnya masalah dia yang berlaku macam saya bagi tahu, saya tak jumpa entry dia dekat level mana. Memang saya nampak, okay, saya nak gunakan daripada yang previous tu. Macam contoh saya nak buy dekat level sini, okay, mungkin betul lah dia naik dekat atas. Kita nampak memang betul-betul naik. Tapi itulah, macam saya bagi tahu, kadang-kadang benda ni pun dia ikut daripada kesesuaian kita lah. Okay? So bila kita jumpa kesesuaian tu, maksudnya kita akan gunakan benda tu, lepas tu kita akan fokus lah. Okay? Alright, kita tengok CPO dulu. So daripada CPO ni sebenarnya saya jumpa ada Okay, yang ni bukan divergent Kita maaf. Okay, so kita tengok lagi yang lain. Kita ada jumpa tak? Okay, mungkin ada satu dekat dalam ni lah. Okay, dekat sini. Okay, saya tak jumpa juga. Ini tak boleh. Lepas tu kita tengok sini ada divergent tak? Saya tak jumpa lagi divergent. Okay. Padahal saya banyak test hari tu dekat CPO. So kalau dekat CPO, selalunya kalau korang dapat tangkap swing, ni saya nak bagi tahu dekat korang. Korang tengok dekat sini. So baik daripada 30 je, korang tengok. Kalau dia naik je, tengok. Berapa banyak dia naik terus. Okay. Bila korang dapat tangkap permulaan tu, itulah waktu dia untuk korang hold position. Berapa banyak? Kalau dalam CPO ni, yelah, sebab kita dah buat banyak kali test dekat CPO kan. Waktu kita sekarang ni pun macam saya bagi tahu sebelum ni, student saya dah test dekat saham 600 poin bang. 600 poin dekat CPO ni berapa? 100 poin 2,500. 200 poin 5,000, 15,000 lah potential profit dia. Okay? Ini sampai sini je, tak sampai sini lagi. Kalau betul-betul dapat lah. Kalau dapat memang boleh kata memang sedap lah. Itu yang kita mencuba je dulu. Itu yang kita bagi tahu. Stop loss tu memang betul-betul penting. Sebab apa? Sebab kalau salah, tu je. Dan kita akan mencuba lagi sampai kita jumpa setup tu. Bila kita jumpa setup tu, barulah kita masuk, lepas tu kita hold kita punya position. Okay? Hidden divergent tu bukan ke signal reversal, betul. Hidden divergent memang betul. Boleh kata dia memang reversal pattern. Tetapi masalah dia yang berlaku dekat hidden divergent ni, saya boleh kata yang, okay, macam ni saya tak ni lagi lah. Boleh kata saya tak berapa perform lagi, okay. Sebab sebelum ni memang saya fokus dekat classic divergent je. Paling banyak dengan double top divergent. Double top divergent tu memang banyak kali yang berlaku di dalam market juga, okay. Right, macam ni pun sama juga. Bila kita nampak, kita akan get ready lah. So kalau korang nak masuk RSI 30, macam biasa korang boleh sell daripada atas jatuh ke bawah ni. Okay. Lepas tu below daripada 30 ni kita akan masuk buy. Above daripada 70 kita akan masuk sell. Itu je yang kita akan buat. Okay. Tapi dalam case ni kita nak cari divergent sebenarnya. Okay. So kita nak cari divergent. Okay. Ada satu divergent lah yang berlaku dekat dalam ni. Okay. So mungkin kita jumpa yang divergent boleh kata agak panjang dekat dalam ni. Right. Lepas tu kita nampak sini dia jatuh ke bawah pula. Okay. So boleh kata ini memang bearish punya signal. Okay. So bearish kita tahu bearish tu lah dekat level mana. Tapi based on entry tu pula macam mana kita nak masuk. Okay. Right. Kalau kita ambil yang ni boleh kata ni yang panjang ni. Kita cuba test yang kecil punya lah. Macam yang contoh saya bagi yang previous ni pula. Yang tadi tu saya tunjuk. Sebenarnya itu lebih senang untuk kita cari entry kita lah. Okay. Right. Macam dalam ni CPO saya tak jumpa. Tapi okay. Saya bagi tips sikit lah untuk korang. Especially untuk CPO trader dekat dalam ni. Okay. So CPO trader kalau korang nak masuk. Korang gunakan RSI 30 minit je. Lepas tu korang cuba je masuk. Kenapa? Sebab inilah. Masa tu saya bagi tahu kita pernah tangkap. Roughly dalam 100 100 ke 200 tick macam tu lah. Based on benda ni. So simple je benda ni. Korang boleh mencuba nanti. Bila ada profit, bawa kawan-kawan yang ramai-ramai lagi. Okay. Tunjukkan dekat dorang. Itu je yang nak bagi tahu. Okay. Alright, jom kita tengok satu contoh lagi yang minggu lepas kot saya bagi. Okay. Sebenarnya Armada saya ada bagi. Okay. Right. Saya padam dulu ni. Ini contoh untuk harmonik ni. Okay. Armada saya ada bagi satu. Ni daripada minggu lepas 22 hari bulan. So 22 hari bulan saya nampak ada divergent yang berlaku. Okay. So boleh kata divergent yang berlaku tu dekat level sini. Divergent tu 22 hari bulan. Sama jugalah pada pukul 9 malam. Saya tunjukkan dekat korang semua hari tu. Saya ada jumpa ada satu lagi benda yang dipanggil sebagai divergent. Classic divergent. So daripada classic divergent ni 22 hari bulan hari tu ingat tak siapa yang join minggu lepas boleh tolong bagi tahu dekat dalam ni. Okay. Right. So saya nampak ada satu pattern dekat dalam ni. Masa tu saya plot dekat sini tau. Saya plot dekat sini lepas tu benda ni pun saya plot dekat level ni je. Right. Lepas tu kita tengok apa yang berlaku, market memang betul-betul naik especially untuk Armada ni. Okay, saya buang dulu Fibo ni. Okay. Memang naik lah, betul nampak. Yang ni boleh kata sebagai classic divergent je nampak. Okay. So ini minggu lepas view yang saya bagi dekat korang untuk siapa yang ada join lah minggu lepas. Okay. So nampak daripada 30 ni selalunya below daripada 30 kita akan get ready masuk. Tetapi kalau kita jumpa divergent macam contoh tadi yang saya bagi,
untuk tak silap untuk krono Krono tu dia berlaku di atas daripada 30. So bila dia berlaku atas 30 agak susah sikit kalau korang tanya saya untuk buat decision nak masuk, okay? So saya akan fokus bila dia below daripada 30 saja, okay? Right, kita tengok INIX. Inilah INIX sama juga minggu lepas. Minggu lepas benda yang sama juga saya tunjukkan dekat korang, okay? So ini kita go through pula lah benda-benda yang kita dah tapis, okay? Right. Memang saya target sebenarnya INIX tadi tu memang kita jumpa divergent, okay? So bila kita jumpa divergent nampak masa tu 22 hari bulan, okay? So 22 hari bulan dia stop sampai level sini je. Roughly dalam level sini Okay, pukul 4.30. Masa tu saya jumpa macam ni, okay? Lepas tu dekat sebelah ni, dekat price ni pula saya jumpa dia stop dekat level ni je, okay? So masa tu saya jumpa ada divergent dah yang berlaku dekat dalam, okay? Masa kita target macam ni lah. Right. Okay, saya macam biasalah kita akan get ready, okay? So bila kita jumpa divergent macam ni kita akan get ready, okay? Get ready untuk masuk lah. Bila jumpa je, okay, macam biasa, macam mana nak masuk benda ni, okay? Right, untuk harmonic trader entry kita orang lain tapi based on RSI ni sebenarnya ada entry dia lagi dekat dalam. Even dekat kita punya ni pun, kita punya student pun kita ada bagi tips sebenarnya. Untuk klien pun kita bagi tips juga untuk benda ni, okay? Tapi kalau tak masuk dan tak dapat profit, saya tak tahulah macam mana nak buat, okay? Sebab itu salah satu daripada servis yang kita buat lah untuk klien. Okay, dah jumpa divergent macam ni, benda dah confirm, okay? Dah confirm, kita dah jumpa benda macam ni, kita akan plot dahulu. Lepas tu macam saya bagi tahu mana entry point kita sebenarnya, okay? Kita biarkan je dulu. Okay, dah naik Right. Sebenarnya entry point based on divergent ni kita akan ambil daripada kita punya structure juga. So daripada structure kita tengok dekat last structure tu, okay? So daripada last structure tu, okay, baru dia naik sampai atas ni. Okay? So ini kita punya expectation lah pada waktu tu. Okay, sebenarnya korang boleh masuk based on sini lah untuk structure ni. Kita akan ambil daripada level sini sebagai entry point kita. Jadi bila kita masuk sini sebagai entry point kita, ini yang pertama. Sekejap lah. Okay, entry point kita, lepas tu stop loss kita pula kita akan ambil daripada yang paling low. Tetapi masalah dia, macam saya bagi tahu hari tu, kalau level ni terlalu dekat, bila dia terlalu dekat stop loss tu, apa yang korang boleh buat? Korang boleh ambil, lowerkan sedikit lah. Ambil daripada yang low sikit. Ataupun korang tengok daripada previous low ni lah. Korang tengok daripada previous low ni dekat level sini, okay? So 26, 29, 3 sen lah, okay? So roughly dalam 3 sen. So 3 sen bagi ni, bagi dalam berapa tadi? Kalau buy dekat 29, okay, roughly dalam 10%. So 10% korang punya loss tu still okay lah, still manageable, okay? Right, kita akan tengoklah macam mana dia jadi ataupun tidak, okay? Kalau dalam case ni boleh kata yang tadi memang betul-betul dia naik So bila dia naik, lepas tu dia continue naik pula. Itu yang kita nampak pun macam, ush, gila lah betul-betul jadi benda ni. Tapi itulah masalah dia, kita masuk stocks lain pula. Kita tak masuk yang ni. Sebab saya tak nampak yang ni kuat sebenarnya. Tapi tengok tiba-tiba dia jadi. Dia jadi lepas tu dia naik. Okay, dalam case ni, okay, nampak? Bila dia breakout. Okay, macam saya bagi tahu tadi, bila korang masuk based on level sini, lepas tu makan stop loss, okay, relax. Kalau kena stop loss, korang cuba lagi masuk based on breakout. Okay, so based on breakout, kita gunakan yang asal ni sebagai kita punya entry. So tengok, bila dia naik, dia terus naik, continue naik sampai atas. Okay, so inilah salah satu cara dia lah. Tapi sebenarnya untuk yang ni, untuk INIX ni kita target dia boleh naik dengan lebih tinggi So kita bagi sikit lah tips dekat korang. Korang boleh tengok lah dekat dalam ni nanti. Saya target yang sebenarnya dia boleh naik sampai 3.75 lah, 375. Okay, 375. Tapi tadi naik sampai 355 je. Okay. Lepas tu nampak RSI ni still maintain lagi above daripada 70. Biarkan dahulu, okay? Biarkan. Bagi kita tak ada masalah sebab once kalau dia breakout above 70, bukanlah maksud dia akan terus berubah arah. Dalam case ni kalau korang tengok dekat dalam, dia naik dekat atas, okay? Dia tak berubah arah, dia continue high pula, okay? So biarkan dahulu, selagi dia tak break bawah 70, selagi tu korang hold sahaja korang punya position, okay? So ini salah satu cara dia lah yang kita buat dekat dalam untuk INIX ni, okay? Right, kita tengok hibiscus pula. Okay, hibiscus benda yang sama juga. Saya jumpa classic divergent Classic divergent, nampak? Simple je. So entry point kita dekat mana? Entry point kita dekat sini lah. Tapi ini sakit kepala juga kalau korang masuk. Sebab apa? Sebab market tengah flat ni. Okay? So market tengah flat, dia macam biasa. Sama ada kita nak ambil 2 level. Okay? Even dekat klien pun kita bagi juga. Sebenarnya ada 2-3 level yang kita bagi dekat dalam. Kalau dia tak jadi, macam biasalah. Dia akan makan stop loss je lah. Itu je. Kalau beli RSI 70 boleh ke tuan? Okay. Yang ni sebenarnya, okay.
Terus bagi tahu dekat korang lah, kita pun pernah cuba juga kalau nak buy dekat 70, tapi sebenarnya dia agak bahaya, okay? Tapi kalau korang sanggup ambil risiko tu, boleh cuba, okay? Lepas tu boleh tunjukkan dekat kita lah. Sebab kita tak nak ambil risiko untuk buy dekat above 70. Sebab apa? Sebab memang kita tahu dia akan terus, okay, saya tunjuk sikit lah. Sebab apa? Sebab bila dia naik atas ni, kalau ikut basic daripada buku, kalau korang baca buku ni, William Wallace Wilder Junior macam tu, okay? So dia ada bagi tahu yang bila di atas daripada 70 je, bayangkan masa tu level dekat sini, okay? Lepas tu kita buy dekat level sini, kita nampak RSI memang betul-betul lah pergilah. Lepas tu kita buy dekat highest candle, so nampak peluang banyak ke tak profit kita, okay? Ni lagi satu contoh. Kalau korang nak buy, okay, katakan dia break above 70, korang akan buy daripada highest candle. Lepas tu nampak adalah profit sedikit dekat dalam, okay? Tapi itulah, saya rasa better korang buy below 30. Sebab apa? Sebab kalau korang dapat tangkap satu swing dia ni, boleh kata memang benda kita dah test sebenarnya, okay? Kita tak keluarkan daripada research paper je lagi, okay? So kita dah test, lepas tu memang ada potensi juga. So macam biasa, ada loss juga. Nanti saya akan tunjukkan, ada loss juga. Okay, kenapa time frame 30 minit tuan? Okay, reason dia kenapa? Sebab kita ada buat testing. Dan based on, kalau kita gunakan 30 minit, boleh kata stop loss kita kecil. Compare dengan kalau kita gunakan daily RSI, okay? So kalau kita gunakan RSI, boleh kata kalau, okay, saya bagi contoh dekat dalam ni, okay? Right, katakan kita nak buy je lah dekat level ni, okay? Bila dia break daripada 70 ni je, break daripada 70 dekat level ni, okay? So kita akan masuk buy dekat sini lah, okay? Highest candle, lepas tu stop loss kita dekat bawah ni, okay? Right, boleh lah orang kata. Tapi kalau tak jadi, orang bayangkan daripada sini, dia naik dekat atas, bila dia break, dia naik atas, tengok kita nak buy dekat level sini, lepas tu dia jatuh. So boleh kata kita punya stop loss tu boleh kata agak besar lah, compare dengan 30 minit yang kita pakai, okay? Masa entry tu tak kira masa ke tuan, asalkan ada classic divergence. Dia entry tu saya akan gunakan candle complete ataupun candle reaction. So candle reaction tu apa benda? Candle reaction tu sebenarnya tunggu candle complete. Saya gunakan 30 minit candle, katakan saya jumpa setup entry saya pada pukul lebih kurang 10.30 pagi, okay? So 10.30 pagi, 10.35 pagi. So saya tak akan masuk lagi. Saya akan biarkan dia dulu. Sampai dia maintain complete pada pukul 11, barulah saya akan buy dekat highest candle dia. Okay? Itu cara saya. Okay, ini untuk hibiscus. Right, kita tengok contoh untuk MBSB pula. Ini sama jugalah minggu lepas. Okay, ini untuk education ya. Bukan saya paksa korang untuk masuk benda ni. Okay? Right, untuk MBSB sebenarnya, apa yang saya nampak dekat dalam, kita test lah. Masa kita test benda tu, kita nampak lepas tu contoh dia cantik dan kita tunjukkan dekat korang. Supaya kalau korang nak study semula, nanti korang akan nampak benda tu lah. Korang akan nampak lepas tu boleh study dengan gembira lah. Okay? Dengan senang lah. Right? Okay, sebenarnya yang ni ada satu lagi reversal, divergent. So divergent tu kita panggil sebagai double bottom, okay? So double bottom macam mana? Okay, korang tengok je RSI ni, okay, sebab rata-rata dekat dalam ni memang trend saham kan? So saya akan tunjukkan contoh saham dulu. Okay, untuk yang ni sebenarnya, korang tengok RSI tu dia naik ke atas, okay? Lepas tu, korang tengok dekat dalam ni, dia flat. So benda ni dia panggil sebagai double bottom, okay? So double bottom, korang nampak je macam ni. Dalam case ni, kalau korang tanya saya jumpa je benda ni macam ni. Okay, katakan masa tu market dekat level sini lah. Okay, lepas tu saya nampak lebih kurang macam ni. Dia dah berlaku macam ni. Ini dah naik ke atas. Lepas tu kita nampak yang ni jatuh ke bawah pula. Okay, kita get ready lah. Boleh masuk buy ni. Boleh mencuba lah orang kata. Okay, so saya akan masuk buy stop limit dekat level ni. Buy on breakout orang kata. Lepas tu stop loss kita pula dekat mana? Okay, kita akan tengok. Kalau stop loss tu, kalau kita letak dekat level ni, 635, bagi saya kecil sangat ni. So kalau kecil, saya akan besarkan sedikit lah stop loss tu. Okay, so instead of kita ambil sini, kita akan ambil dekat level ni. Okay, so kita tahu, ini boleh kata ini apa? Ni triple, 1, 2, 3, triple bottom. Naik semula, lepas tu jatuh quadruple. Quadruple bottom. Dia test lagi sekali, okay. Bila dia test, okay, tak apalah. Kita ambil daripada previous level ni lah sebagai kita punya stop loss, okay. Lepas tu tengok, dia akan, boleh kata ini sebagai contoh dia lah. Nampak macam tak aci lah orang kata, okay. Sebab, okay, kalau korang letak stop loss betul-betul dekat level ni, dia akan makan, okay. Bila dia makan, tengoklah apa berlaku. Ini sebagai contoh dia lah. Boleh kata, ini minggu lepas juga saya bagi, pada pukul, ni sama, 22 bulan, hari Selasa minggu lepas, benda yang sama juga. Saya ada bagi tahu lah, masa tu get ready je. Okay, nampak, bila dia naik je, ni masa closing lah. Masa closing tu kita nampak dia naik, macam nak naik, tapi tak nak. Okay, lepas tu tengok next candle, bila market open je,
open dekat level ni, dia jatuh dulu baru dia naik ke atas. Okey, nampak? So boleh kata ini memang agak kuat jugalah. Okey, banyak kali berlaku juga di dalam market. Alright. Masa nak entry tu tak kira masa ke tuan? Asalkan okey, saya dah jawab tadi soalan. Mana better buy on dip atau buy on breakout tuan? Okey, dia depends, tengok daripada keadaan. Okey. Kalau tanya saya, untuk strategi ni, apa yang kita akan buat? Kita akan buy on breakout. Memang kita akan masuk breakout je. Sebab apa? Sebab dia tak bagi tahu pun entry kita dekat level mana. Okey. Macam ni, kalau kita nampak dia nak jatuh, kita tak tahu lagi. Macam contoh, saya bagi contoh sini. Okey, katakan masa next candle tu, bila kita nampak je market jatuh, okey. Lepas tu bila dia jatuh lagi, jatuh. Allah, lambatnya. Okey. Lepas tu kita pun nak buy on dips, okey. So bila kita buy on dips, sebab apa? Sebab alasan dia sebab kita nampak RSI tu below daripada 30, okey. Pasal apa kita buat? Tengok, nampak bila dia jatuh macam tu, okeylah. Tapi kalau korang tak boleh tahan stop loss, tengok apa berlaku. Bila dia flat ni macam biasa memang menyakitkan hati. Nampak? Dia jatuh kan? Walaupun dia below daripada 30, okey. Lepas tu dia jatuh pula. Itu yang kalau tanya saya suka cari divergent. Sebab apa? Sebab divergent ni bukanlah kita nak kata benda tu confirm, okay? Tapi yelah kita jumpa, kita akan cuba. Sebab ini study daripada orang yang lepas. Study ni roughly dalam 30 tahun dah. Pada tahun 70 30-40 tahun macam tu lah orang dah buat study ni dan dah guna banyak kali benda ni. Okay? Even dalam harmonik sebenarnya kita memang banyak gunakan benda ni, okay? Right. Sangkut je Zoom. Okay. Right, jom kita habiskan dulu. Ada apa-apa soalan lagi tak? Sebelum saya go through pula lah. Ada tiga counter saya nampak dekat dalam ni. Okay. Double bottom ni sebenarnya salah satu favorite saya juga. Kalau saya jumpa macam biasa, saya akan terus bagi je. Especially untuk saya punya student dengan saya punya klien. Okay. Yang student kat dalam ni jangan kata kita tak bagi. Kita ada bagi. Right. Ni sama juga. Minggu lepas saya jumpa double bottom divergence. Okay. So ini benda yang sama juga minggu lepas yang saya dah bagi tahu. Lepas tu korang tengok dekat dalam ni. Ini dah berapa kali bottom lah ni. Dia test, okay. Tapi tak naik-naik juga, okay. Bila kita jumpa divergent dekat dalam ni, nampak RSI ni dia naik dekat atas. Okay, itu yang pertama. Okay, katakanlah kita ni lah, kita cuba go through dekat time tu semula, okay. Apa yang kita nampak, okay. Dah confirm divergent. Kita jumpa divergent tapi kita jumpa double bottom, okay. Lepas kita jumpa double bottom je, korang tengok apa yang berlaku dekat market. Okay, so kita pun akan get ready lah. Okay, confirm ni market akan naik, okay. Lepas tu apa yang kita buat, kita akan masuk dekat buy on breakout dekat dalam ni. Bila kita buy on breakout, macam biasa, korang tanya saya, macam mana nak determine entry ni? Okay, kita akan gunakan daripada previous lower high, okay. Okay, daripada ni, lower low, okay, lower low, lower high, lower low, lower high semula, baru jumpa lower low ni, okay. Right, kita akan masuk lah dekat buy on breakout dekat dalam ni. Okay, saya tunjukkan apa yang berlaku bila kita masuk buy on breakout ni. Okay, kita tengoklah apa berlaku. Right. Nah, kalau korang masuk harga yang tepat-tepat dekat level ni, boleh kata memang entry korang kena. Lepas tu korang sangkut tau dekat dalam stok ni. Lepas tu bila korang nak close position pun korang jadi takut. Kenapa? Sebab nanti aku rugi brokerage pula kan. Sebab break even je. Break even. So aku rugilah. Nanti remiser aku kaya. Kita tak boleh biarkan remiser kita ni kaya. Macam tu lah orang selalu cakap. Okay? Tapi kalau kita nampak benda ni, korang kena cut loss je. Okay? Rugi brokerage lebih better daripada korang rugi capital. Itu je lah kita nak bagi tahu. Lagi satu, ini based on 22 hari bulan. Tapi bila saya ubah, saya jumpa benda macam ni pula. Okay? So, saya still ada ni lah. Still menaruh harapan, orang kata. Okay? Screenshot kecil tuan. Kecil je. Allah, kejap lah. Chat saya. Oh, faham. Okey, saya besarkan dulu. Minta maaf. Okey, minta maaf. Right. Jom, kita tengok sini. Saya still menaruh harapan, okey, yang market ni akan naik untuk Tiger, okey. So, sebab apa? Sebab kita dah jumpa benda ni daripada bawah tapi dia flat, okey. So, saya akan mencuba jelah tengok macam mana. Untuk stop loss pula apa yang korang boleh buat, korang ambil lah dekat level sini kalau korang nak masuk juga, okey. Right, lepas tu entry korang dekat 0.12, roughly dalam 15 sen lah korang punya stop loss, okey. Right. Lepas tu kita tengok dekat KNM pula. Rasa KNM pun saya dah bagi minggu lepas. Okay, ini classic divergent So daripada classic divergent, apa yang kita jumpa dekat dalam ni, kita nak masuk. Okay, ini entry point yang sama minggu lepas saya bagi tahu. Kalau saya buy dekat sini, nampak market still sangkut. Lepas tu dia akan flat Market flat, lepas tu saya pun tak tahu bila saya nak keluar. So depends dekat korang. Kalau korang tak boleh tahan benda ni, korang carilah benda lain. Okay, banyak lagi stocks yang boleh naik tu. Korang tengok je. Alright. Okay, kita tengok dekat masing pula. Ini kena stop loss Saya nak tunjukkan contoh. Minggu lepas yang saya bagi tahu, saya jumpa ada
divergent yang berlaku dekat dalam, okey. Pas saya jumpa divergent ni berlaku, lepas tu saya jumpa double bottom. Okey, dah jumpa double bottom, saya pun macam biasalah. Okey, confident ni dia akan naik, dia akan naik ni, dia akan naik ni. Okey. Lepas tu tengok apa berlaku, dia jatuh ke bawah, okey. So kalau tanya saya akan letak stop loss dekat sini. So dah makan stop loss lah, okey. So makan stop loss tak apa, kita cari lagi benda yang lain lah, right? Tak, saya gunakan 14 je. Okey. Right, kita tengok YTL pula, okey. Right, YTL pun sama juga. Kalau korang jumpa classic divergent ataupun double bottom divergent, okey, korang get ready benda ni, nampak dia naik ke atas, lepas ini jatuh ke bawah pula, okey. Ini pun memang nampak dia betul-betul naik lah, tapi kita nak masuk buy based on mana? Based on lower high. So lower high dia sepatutnya dekat level sini, okey. So still sama juga, boleh kata sangkut juga, okey. Okey, kita tengok top builders pula. Okey, nampak top builders ni nampak dia breakout hari ni, So sama juga minggu lepas kita jumpa double bottom, Kita jumpa double bottom. Lepas tu tengok ini, okey, double bottom macam mana nak determine benda tu. Okey, korang nampak je benda ni flat, ada 2-3 candle ataupun 2 candle je lah. Itu minimum, 2 candle korang jumpa flat dekat atas ni, dekat price, tetapi dalam RSI ni korang nampak dia menaik ke atas, okey. So ini kita panggil sebagai double bottom lah, right? Okay, nampak dia jadilah, boleh kata jadi. Kalau kita nak buy dekat sini pun 11.5 sen. Lepas tu makin naik dekat 13 sen. Okay, so adalah untung sikit. Berapa? 1.3 sen, 1.5 sen. Okay. Right. Lepas tu kita tengok. Okay. Right. Okay, saya tunjukkan sedikit daripada features, sebab kita ada features trader juga dekat dalam ni. Okay. Right, sama juga. Kalau saya nampak benda ni daripada atas, okay. So selalunya kita nampak macam ni dahululah. So bila saya jumpa macam ni je, kita akan masuk, okay. So kita akan get ready untuk masuk daripada level sell stop limit, okay. Previous higher low lah juga, okay. So bila kita nampak kita nak cuba sell dekat sini, tapi tengok apa berlaku, market dia jatuh, okay. Tapi dia naik pula dekat level sini, okay. Dia jatuh tapi dekat sini naik pula. So itu yang boleh kata kalau korang masuk dekat level ni, pastikan kena tunggu dulu candle complete. Lepas candle complete, guna chart 30 minit, okay. Tunggu je 30 minit complete. Katakan pada waktu tu pukul 10.30 pagi, lepas tu korang nak masuk entry based on 30 minit, lepas tu korang kena tunggu pada ni lah, pada pukul berapa? Pada pukul 11 pagi lah, okay. 10.30, nampak? Lepas tu 11 baru masuk. So sama juga, dekat saham pun sama juga kalau korang nampak dekat dalam, okay. Right, kita tengok yang saya tapis, yang paling latest, okay. Right, yang saya tapis dekat latest ni, sebenarnya ada satu benda, okay, saya padam dulu harmonik ni, kacau pula. Okay, saya jumpa ada satu divergent dekat dalam, classic divergent. Lepas tu classic divergent ni korang tengok dekat dalam ni, so get ready je lah, okay. So nak buy dekat mana? Okay, macam saya bagi tahu previous apa, lower high, okay. So lower high yang saya jumpa dekat dalam ni je, 98.5 sen, okay. So 98.5 sen saya jumpa, dia boleh naik lah sampai atas, okay. So ini salah satu daripada benda yang saya nampak. So korang boleh put dalam korang punya list lah, okay. Tapi saya tak paksa korang untuk masuk, Ini just untuk korang test dahulu, lepas tu tengok macam mana dia boleh jadi ke tak. Lepas tu korang test lagi dekat produk-produk yang ada lah, okay. Yang macam contoh, jangan terlalu tengok saham je, okay. Kadang-kadang kena tengok dekat futures juga. Yang futures ni pula jangan terlalu tengok futures pula, pergi switch pergi saham pula, test tengok macam mana. Sebab memang menarik juga dekat saham sebenarnya, okay. Right, Comark dah settle. Kita tengok dekat D-Sonic, Data Sonic, saya jumpa juga entry level dia, okay. Tetapi masalah dia, kalau saya nak masuk breakout dekat atas ni, jauh ni, okay. Dan saya bagi tahu tadi, kalau kita jumpa divergent ni berlaku bawah daripada 30, itulah waktu dia yang memang kita get ready untuk masuk. Tapi ini atas daripada 30. Okay, so atas 30 macam mana pula? Okay, tak apa, cuba je. Bagi saya korang kena cuba je. Okay, sekarang ni persoalan dia, mana satu kita nak masuk? Based on sini ke? Sebab macam saya cakap tadi, kena masuk daripada previous lower high. Tapi lower high ni jauh sangat ni. Okay, so apa yang kita boleh buat? Cubalah masuk dekat level sini, okay. Korang tunggu je breakout daripada level sini, okay. Lepas tu gunakan ni sebagai stop loss korang, okay. Saya akan gunakan daripada previous candle jugalah, saya punya favorite. Ataupun saya panggil sebagai structure, So structure memang agak penting dalam trading ni juga. Kalau korang dapat tangkap structure tu memang best sebenarnya, okay. Nak main breakout itulah cara dia. Alright, ni lagi satu. Saya jumpa Mindtech, So Mindtech pun boleh kata masa kita tapis benda ni, saya jumpa satu divergent juga, So daripada divergent kita jumpa dekat dalam, okay. Ini pun sama juga. Korang boleh cubalah tengok get ready, okay. So mana lower high dia ni, okay. So takkan ambil sini. Bolehlah cuba dekat atas ni. Kalau tanya saya akan cuba sini. Lepas tu stop loss saya, okay. Disebabkan dia dah jatuh, sampai level sini,
saya akan ambil daripada previous low ni sebagai saya punya stop loss, okey. Right. Besar. Okey lah, memang besar juga lah, okey. 2.5 sen, tapi potential profit dia sebab ini saya dah tapis dalam harmonik So dalam harmonik sebenarnya saya nampak Mindtech ni memang boleh pergi jugalah, okey. Right. Okey. Boleh tak? Ada apa-apa persoalan tak? Ada seorang request sini dekat Yongtae. So kita tengok Yongtae pula, ada tak divergent yang berlaku dekat dalam? Okey, Yongtae. Right, saya tak jumpa lagi tapi itulah Yongtae sebenarnya kita target nak buy kat bawah, tapi itulah tak jatuh pun, dia naik pula hari ni, okey. Right, lepas tu divergent. Ada tak divergent yang berlaku dekat dalam? Saya tak jumpa pula divergent, okey. So ini boleh kata dia ada convergent ke? Convergent dah ada, lepas tu tak ada, memang tak ada. Saya jumpa, okey. Lepas tu kenapa saya suruh korang gunakan 30 minit? Sebab kita dah test 30 minit ni, okey. Lepas kita test, lepas tu kita nampak benda ni memang ada potential, okey. Right, kalau tanya saya jumpalah ada satu divergent juga dekat dalam ni. Lepas tu divergent ni, okey. Masalah dia saya tunjukkan korang dua contoh je kan. Sebenarnya ada satu divergent lagi ni. Ini panggil sebagai double bottom juga. Tetapi double bottom dekat RSI. Dia bukan double bottom dekat price, okey. Kalau kita tengok contoh-contoh yang saya bagi tadi, double bottom dekat price, okey. Ini terbalik sikit lah. Okey, tapi tak apa, pun boleh pakai juga. Tapi tak apalah, itu saya tak nampak lah especially untuk ni, kita anggap je kita tak nampak, lepas tu benda dah terlepas lah, okey. So based on harmonic sebenarnya kita target dia akan jatuh dengan lebih dia jatuh bawah lagi lah. Tapi itulah tak kena pun, okey. So entry tak kena, stop loss tak kena, TP pun tak kena. Jangan marah kita nanti tiba-tiba beritahu aku nampak hari tu kalau case market nak naik, so aku masuk lah buy. Ada hari tu kita kena marah tau. Lion. HWGB Inari. Okey, benda ni kita lebih kepada ni education. Kalau korang nak tanya saham-saham yang ada potensi untuk pergi, korang tunggu daripada Tuan Zafri malam ni. Sebab apa? Sebab Tuan Zafri penat tu, dia prepare list untuk korang, okey. Tapi kalau nak cari divergent, kita akan tengok satu persatu, okey. Yongtae OCR OCR. Okey, kita tengok pula OCR ni. Ada divergent tak? Kalau ada divergent, kita boleh ni lah, kita boleh get ready lah. Okey. Ada divergent, okey. So saya jumpa divergent kat dalam ni. So double bottom divergent juga, okey. Wah, ni macam bagi hint dekat kita orang je, suruh fokus OCR pula. Okeylah, nanti kita bagi tahu klien-klien kita lah. Okey, jangan risau. Nanti kita bagi tahu, okey. So saya jumpa ada double bottom divergent, okey. So double bottom divergent lah dekat OCR. Terima kasih banyak-banyak siapa yang tunjukkan dekat kita tadi, okey. OCR, Mestron. Okey, apa beza klasik dengan hidden divergent tuan? Okey. Beza antara klasik dengan hidden divergent sebenarnya, klasik tu macam ni lah yang saya tunjukkan tadi. Contoh klasik tu lebih kurang macam ni macam contoh market ni, nampak dia price tu naik ke atas, lepas tu dekat RSI tu dia jatuh ke bawah pula. Senang cerita, kita anggap benda ni, kalau korang perasan benda ni, dia lebih kurang macam ni tau. Pattern dia mengembang. Lepas tu satu ni macam ni, okey? Macam ni lah contoh dia. Selalunya kalau kita jumpa klasik divergent ni selalu kita akan cari pada market tengah atas. Masa market dekat atas kita jumpa benda macam ni, okey, kita tahulah yang market ni akan jatuh, okey. Ini sebagai contoh dia. Dan satu lagi kita panggil sebagai menguncup, okey, menguncup pula. Okeylah, okey, kita panggil sebagai apa ni? Kita panggil contracting ini expanding, lepas ini contracting So contracting ni selalunya dia berlaku apabila market dekat bawah, okey. So nak ingat je, kalau market mengecut dekat bawah, kita get ready untuk masuk buy, okey. Kalau kita jumpa mengembang macam ni, untuk budak futures kena get ready untuk masuk sell. Untuk budak saham pula, macam biasa korang kena berhati-hati sebab takut nanti korang tak dapat tangkap satu swing yang besar, okey. Sebab takutlah nanti dia jatuh, dia bagi sign untuk jatuh, tapi kita tak boleh buat short selling. So apa kita boleh buat? Katakan kita dah buy dekat bawah pada waktu tu. So next apa yang kita perlu buat? Kita kena hold je lah. Bila kita jumpa divergent macam ni, kita akan get ready untuk get out from the market ataupun kita sell je lah, okey, cari saham yang lain pula, okey. Divergent RSI ni sama macam volume divergent ke? Okey, terus terang saya bagi tahu kalau divergent sebenarnya, divergent ni senang cerita candle yang pertama, candle yang kedua, okey. Candle in the past, lepas tu candle present. So boleh kata candle past tu dia tak tinggi. Dia tinggi yang pertama, lepas tu candle yang present punya ni lebih tinggi daripada dia punya daripada yang previous candle. Itu je korang ingat. Ataupun kalau market masa dia tengah jatuh dekat bawah, candle yang pertama tu
candle yang kedua tu lebih tinggi daripada candle yang pertama. Itu je divergence sebenarnya kalau ikut basic, okay? So kalau tengok daripada ni, daripada volume tu, okay? Kalau volume sebenarnya, volume divergent ni pun saya pun susah sikit nak cakap sebab volume divergent ni saya tak study banyak benda sebenarnya, okay? Tapi yang saya tahu saya akan tengok volume je. Saya nak masuk based on breakout, saya nak tunggu volume tu pick up. Bila volume pick up baru saya nak masuk, okay? Tapi in the end, bila volume dah pick up, saya nak masuk, market dah jatuh dah masa tu, okay? So itulah salah satu dia masalah dia yang berlaku kalau kita guna volume. Okay, bahagian volume divergence, insyaAllah bagi saya masa. Nanti saya akan study semula, okay? Sebab kalau korang tanya saya tak tengok daripada internet tau. Saya akan cari buku tu dan saya akan baca buku tu. Lepas tu saya nak pastikan saya jumpa entry, cara nak guna benda tu, cari entry, stop loss dengan TP, okay? Sebab apa? Sebab main point dia, kita masuk trading ni pun kita nak tahu benda tu saja. Kita tak nak tahu benda lain, okay? Sebab kita tak nak study untuk kita loss, tapi kita nak tahu potential loss kita dekat mana, okay? Okay, Tuan Budiman ya. Right, RL dah divergent ke tuan? Okay, RSI trend cross. Turun bawah, tunggu next entry ke? RSI trend cross ya. Okay, RSI trend cross pula. Okay, yang itu saya tak pernah jumpa pula. Trend cross turun bawah, tunggu next entry. Ya, betul. Kalau kita jumpa dia cross dekat bawah macam ni, cross 70 kan, betul kan? Bila cross 70 je, kita kena get out lah. Tunggu next entry pula. Cari je dekat bawah ni, okay? Sebab kalau kita jumpa entry, okay, kita bagi contoh yang lain pula lah. Okay, saya memang ni lah, orang kata memang fokus banyak juga dekat CPO sebab boleh kata saya memang ramai klien yang masuk CPO. Okay, kalau korang tengok dekat dalam ni, dia straightforward je RSI ni, okay? So RSI ni bila dia jatuh bawah 70 ataupun dia touch so kita boleh get ready untuk masuk lah. Tapi kalau touch dia tak berapa kuat, okay? Selalunya bila dia jatuh sampai sini dan dia hook up semula, barulah benda tu kita anggap sebagai yang kuat, okay? Tapi sama juga dia jatuh, lepas tu kali ketiga dia test lagi, baru dia pergi, okay? Macam ni lah yang kita buat. So masa kita dah tangkap benda ni, bila kita dah tangkap, so kita tak letak TP, kita just fokus stop loss kita. So entry dah kena, stop loss je, kita akan follow rapat, okay? So bila dia naik sampai atas ni je, barulah kita akan get ready untuk get out from the market, okay? Tapi itulah, bila kita dah sell je, nampak dia jatuh, kita pun get ready yang kita tahulah yang market tak boleh pergi lagi. So inilah, that's it, that's my profit, okay? Lepas tu tiba-tiba market jatuh sikit je, okay? Jatuh sikit, lepas tu dia form new high pula dekat dalam tu, okay? Nampak? Dia jatuh, dia naik semula, okay? Lepas tu kita nak kejar semula melalui sell. Kita sell dekat sini, tengok pop jatuh sikit, lepas tu naik semula, okay? So ada masalah dari segi RSI juga kalau kita gunakan 100% dekat dalam tu, okay? Okay, Mika, guna FKLI ya. Jom kita tengok FKLI pula. FKLI ni, kalau dekat yang benda satu saya lukis tu, saya dah jumpa sebenarnya. Saya nampak FKLI boleh naik tinggi, okay? Dan FKLI sebenarnya saya tak test lah benda ni, okay? Saya tak test lagi. Tapi tak apa, nanti Mika boleh test masuk, boleh test cuba tengok macam mana dia jatuh. Lepas tu ada convergent. Oh bukan, dia ada convergent bukan divergent. So, tengok dia jatuh semula, dia touch ya. Lepas tu tengok apa berlaku, market memang boleh kata naik jugalah. Tapi sekarang jatuh lah dekat bawah, okay? Right. Okay, jom kita test lagi. Tadi ada yang minta OCR dah, Mestron dah, Inari. Jom kita test lagi, okay? Sementara tu kalau ada persoalan korang boleh tanya dekat dalam ni, okay? Right. Inari. Okay, Inari ni saya tak jumpa apa-apa. Saya nampak dia naik je ni. Memang naik je. Tak ada divergent apa benda semua. Tapi itulah dia tengah naik dekat atas ni. So based on RSI ni pun, kalau dah tangkap dekat bawah, hold dia dulu. Selagi dia tak jatuh, selagi tu hold dia position, okay? So macam ni je. Katakan bila dah dapat tangkap dekat level ni lah, okay? Nampak moving average ke apa benda, Ichimoku Kinko Hyo ke, okay? Nampak dekat dalam Tenkan Sen break atas Kijun Sen apa benda semua tu. Korang boleh masuk, okay? Lepas korang masuk, lepas tu korang nak hold position, hold. Lepas tu tengok je, apa yang korang perlu buat, korang nak trailing position tu, gunakan line yang ada dekat dalam ni, okay? Inilah sebagai trailing point korang. Naik atas, jatuh semula. Naik atas, jatuh sikit, trailing. Naik atas, jatuh sikit, trailing. Naik atas, jatuh sikit, trailing, okay? Naik atas, jatuh sikit, trailing. Kenapa? Sebab, yelah, memang kita tahu peluang bukan banyak datang sekali. Sebab kalau korang just nak tunggu TP, nak biarkannya, takut nanti tiba-tiba, yelah dekat saham ni pun kita banyak gunakan sentimen kan orang kata. Yang mana saya tak guna sentimen tu. Bila nampak sentimen, okey, akan jatuh. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh, dia gap down.
Gap down macam Top Glove sekarang ni dia umpama CPO. Saya suka Top Glove. Kenapa? Sebab banyak sangat gap yang berlaku dekat dalam. So saya anggap dia tu macam CPO dah sekarang ni, okey? Sebab apa? Sebab CPO almost every day ada je gap up lah, gap down lah, okey? So Top Glove pun lebih kurang sama jugalah yang kita nampak dekat dalam, okey? So apa yang Encik perlu buat, just kejar je daripada previous higher low, okey? So kalau nak kejar benda ni strategi sebenarnya kita banyak test dekat CPO, tapi bila kita test dekat saham banyak kali jadi. Yang permulaan kita test dekat CPO je. Bila jadi dekat saham dan kita bagi tahu dekat public, inilah cara dia korang perlu buat, okey? Yalah, ada setengah orang dia malas nak letak. Sebab kadang-kadang dia kata dia busy, so busy dia tak ada masa nak ni. Okey, tak apalah. Dia untuk trader macam tu sebenarnya, dia kena besarkan sedikit dia punya stop loss tu lah. Itu je yang dia kena buat, okey? Sebab apa? Sebab dia boleh kata dia macam swing trader. So swing trader lepas tu kalau dia nak hold je lah position macam tu. Tapi kena faham, takkan korang nak hold position, korang punya stop loss tu kecil sangat. Kenalah besarkan, okey? Melewah dah tadi. Rasanya insyaAllah nanti cuba tanya Tuan Zafri pula. Right, Zulkifli.Asia pula. Okay, divergent tu lebih 30 macam mana nak cari entry Kalau divergent lebih daripada 30, selalunya kita boleh mencuba. Macam saya tunjukkan tadi, based on DO. Sekejap bukan DO. Apa lagi? Tenaga. Okay, ni contoh dia. Kalau divergent, dia lebih daripada 30. Macam saya bagi tahu cantik kalau nak masuk sini. Tapi kadang-kadang dia boleh berlaku dekat level ni juga. Bila dia berlaku dalam level ni, so apa yang kita boleh buat? Cuba je lah masuk, okay? So kalau nak cuba macam saya bagi tahu, masuk dekat sini. Daripada previous lower high ni. Lepas tu stop loss korang boleh ambil dekat level ni lah. Ada divergent lagi kecil dekat sini. Ni divergent, double bottom divergent Double bottom divergent. Lepas tu sini, nampak dia naik. Memang betul naik lah. Tapi tak dapat lah nak tangkap swing So boleh kata dia naik, lepas tu dia jatuh semula, okey? Sebenarnya ini swing yang besar ni. Kalau dapat tangkap dekat bawah ni, favorite saya, okey? Kalau dapat tangkap, okey, macam ni, kalau korang mencuba untuk kali pertama masuk, kena stop loss. Kali kedua, dia test lagi, kena stop loss. Kali ketiga masuk, kena lagi stop loss, korang akan give up tau. So, in the end, tengok-tengok, sehari kemudian, market naik terus, keluar sebatang candle besar macam ni, okey? So, itulah kadang-kadang trading kena sabar je lah. Macam biasa, kalau korang tak boleh tahan dengan stocks tu, cari je stocks lain, okey? Macam kita hari ni pun sama juga. INIX pun sebenarnya kita dah nampak dan saya dah fokus lama based on divergent. Okay? Even tips yang kita bagi dekat dalam kita punya student ni pun sebenarnya based on divergent. Tanyalah student-student kita dekat dalam ni. Okay? Right. Tengok Mindtech yang tuan buat taksi. Nak tengok betul tak saya buat. Okay, Akila untuk yang apa? Okay, tak apa. Nak cari divergent ni kan. Okay, jom kita tengok pula 10.30 dah. Okay. Mindtech Okay, Mindtech. Okay, ni lah. Saya nampak macam ni. Okay, Mindtech. Allah, dah save pula dekat dalam ni. Saya tak nampak pula. Minta maaf So, Mindtech saya nampak yang memang dia boleh ada potential untuk pergi lah. Okay. So, tapi masalah dia, divergent ni dia atas daripada 30. Okay. So kalau kita plot ni pun dekat dalam kita nampak dia atas 30 tapi tak apa. Boleh mencuba, cuba je dulu, okey? InsyaAllah. Kalau jadi jadilah, kalau tak jadi macam biasalah, kena jaga korang punya stop loss tu, okey? Sofiani, okey. Okey, saya harap saya dah menjawab Sofiani. Okey, tuan ada cara tak nak filter divergent pakai trading view? Okey. So sebenarnya kita dalam proses nak develop kita punya ni juga sebenarnya kita punya cara nak filter benda tu ataupun stock screener based on divergent. Once kalau kita jumpa nanti kita akan bagi tahu dekat korang lah, okey. Tapi benda tu sebenarnya ada harga. So, macam mana saya nak charge korang? Okey, kalau korang just secara percuma je follow kita punya view, okey. Satu je kita minta tolong daripada korang, kalau ada nanti kita akan share dekat korang Lepas tu tolong share dekat kawan-kawan yang lain Share dekat kawan yang lain, lepas tu bagi tahu dekat kawan ada satu benda yang kita buat dekat dalam ni mungkin boleh membantu dekat korang lah. Kalau korang rasa benda boleh bagi manfaat dekat korang, apa kata benda tu bagi dekat kawan korang sekali. Okey, nanti kawan korang boleh bagi lagi manfaat dekat kawan-kawan yang lain, okey. Right, bila next class tuan, insya-Allah kita akan buat dalam waktu terdekat ni, okey. Bukan saya buat sebenarnya, saya upah orang je. Kita tak buat sendiri. Kalau korang tanya saya background finance tau. Background finance, lepas tu, yelah, adalah sedikit background saya dari segi ni pula. Background apa? Panggil? Background trading ni juga. Lepas tu, apa lagi? Yelah, sebagai seorang optimizer memang agak busy sebenarnya. Waktu-waktu siang. Okay, jadi banyak benda kita buat testing. Lepas tu, yelah, dapat bagi bantuan dekat korang. Ada je grup sebelah tu, bagi korang signal secara percuma tau.
pergilah follow. Diorang bagi percuma. Diorang memang anti, apa orang kata, anti yang apa kita panggil ni? Bukan anti lah. Kalau boleh dia tak nak orang tu macam charge kelas mahal sangat. Okay? Kita punya style ni senang je. Korang buat profit dulu daripada kita punya apa kelas-kelas percuma dengan view kita setiap hari, especially features. Yang features tu, klien saya pernah buat daripada 2,500 grow sampai 10,000. Saya beritahu korang, dia just follow je, dia tak tahu apa benda. Baru dia masuk kelas saya. Lepas tu dia masuk kelas saya, lepas tu baru dia masuk kelas yang advance pula. Okay? So, kita punya style macam ni je. Korang tengok je video kita dulu, daripada trading, daripada setiap hari itulah yang kita buat untuk features pada waktu ni, tengah hari. Lepas tu untuk saham pula pada waktu malam dulu lah, pukul 11. Lepas tu korang tengok, boleh buat duit. Yalah, apa salahnya korang dapat duit based on view yang kita bagi secara percuma. Lepas tu, boleh consider untuk masuk kelas kita pula. Next, kelas kita harga RM10 je. Okay, RM10 je kelas kita, tak mahal sangat. Okay, right. Lepas tu saya nak bagi tahu, ada yang nak ni tak? Ada nak recording tak? Siapa nak recording? Cuba bagi tahu saya. Saya tahu ramai yang nak recording ni kat dalam ni. Skrip untuk indikator, ya betul. Sebenarnya kita dah hire untuk ni. Kita dah hire ada software engineer seorang ni, bukan software engineer yang biasa buat benda ni lah. Adalah payment dia minta, okay. Sebab sekarang ni kita tengah develop lagi. InsyaAllah tahun depan kita test dulu benda tu okey atau tak, baru kita bagi dekat korang lah. Kalau benda tak jalan lagi, takkan nak bagi. Nanti korang kata kita ni bagi benda yang salah pula. Aku follow kau, lost je aku ni. Tak bagus lah untuk kita. Kita nak pastikan korang ada ni lah, dapatlah duit juga dalam trading. Lepas tu selalu orang cakap, aku nak belajar saham, aku kena bayar RM5,000. Aku nak masuk trading lagi, nak masuk ni lah, kena ada masuk kelas RM5,000. Lepas tu nak masuk nak masuk trading RM5,000. So at least kena ada RM10,000. Sebenarnya dalam saham ni, korang perlukan modal lebih kurang RM20 je untuk masuk trading. Okay? RM10 tu saya cover lah untuk korang punya CDS account. Jangan risau. Selalu saya bagi secara percuma lah orang cerita. Okay? Tapi kalau korang tak nak percuma, macam biasa korang boleh register daripada Bursa punya website tu. Bursa punya apps tu. So bayar RM5 tak ada masalah. Buka je CDS. Lepas tu CDS dah buka, baru kontak kita lah. Nanti boleh ni lah. Kita akan bagi detail semula. Okay? Right, siapa nak video? Ada tak nak video? Ada kelas nak video Okay. Right, siapa nak video atau nak recording apa benda semua ni, tolong share apa yang korang belajar hari ni dalam group ya. Yang pertama, lepas tu yang kedua nanti kita akan bagi korang satu link untuk register kat dalam tu, dan macam biasalah kita nak bagi tahu siapa yang kita akan bagi tahu dekat korang apa benda yang korang nak. Lepas tu satu benda lagi sebenarnya untuk RSI ni, dia menarik minat saya sebab ada seorang student saya, dia bagi tahu, dia suruh saya repeat semula. Lepas tu saya plan saya nak repeat pula seminar untuk yang benda ni, untuk RSI. Korang nak tak saya repeat? So boleh kata saya terus cover 5 benda. Siapa nak? Tolong bagi tahu. Ya, ada kelas beginner of features, insyaAllah. Saya akan ni nanti. Right, untuk pembukaan akaun, apa yang korang belajar ni setakat ni, ialah kita dah masuk 12 minggu untuk belajar. Boleh kata, tak tahulah, ada setengah tu kata memang tak faham. Dia senang je. Ada orang ni selalu dia bertanya kita selalu suruh dia tanya, okay? So yang pertama kita suruh dia tanya faham ke tak. Kalau dia tanya dia memang betul-betul tak faham lah, okay? Dia akan bertanya dia tak faham. Yang kedua dia faham tapi dia tak jelas, okay? Yang ketiga ni dia nak menghina orang, okay? So kalau boleh korang tolong elakkan daripada jadi orang ketiga ni, okay? Sebab ialah adab untuk belajar benda ni. Saya belajar dengan orang lain bayar kot. Lepas tu saya bagi dekat korang, especially untuk klien lah. Untuk klien kita bagi secara percuma, okay? Kita bagi percuma, lepas tu kita bagi entry lagi, macam-macam benda kita swap. Kalau tak follow pun kita tak tahulah, okay? Tak nak follow tak apa, tapi yang penting itulah, jaga je money management. Lepas tu ada benda tak clear boleh tanya kita boleh guide korang, jangan risau, okay? Right, kalau nak, okay, so nanti insyaAllah saya akan repeat semula. Korang nak video ke, korang nak saya repeat semula 5 RSI ni. Yang 5 RSI 50, RSI WM, RSI support resistance, RSI divergence, okay? RSI 3070. Korang nak saya repeat tak? Kalau korang nak saya repeat, saya boleh buat, okay? Okay, so video ke repeat? Nak 5 terus? Ya Allah ya Tuhanku, jangan risaulah. Video ni selalu ni orang takkan ni. Benda susah. Korang belajar, korang dapat 10% je. Okay? Selalunya kalau korang dengar daripada pengalaman orang lain, korang akan dapat another 20%. Last kali kalau korang buat latihan banyak, korang akan dapat masuk 70% dalam kepala korang. So kita suka benda macam tu. Sebab tu kalau kita bagi video, dia tak ada communication kat dalam. Korang nak tanya pun nanti, tanya pukul 2-3 pagi. So better saya repeat je. Tak ada masalah. Okay? Video dia repeat, ya Allah tamaknya. Okay, tak apa. Grit is good sebenarnya dalam trading, okay? Memang bagus sebenarnya, okay?
Right. Siapa nak, nanti insyaAllah kita akan create satu link. So kita akan repeat semula RSI. Start daripada RSI 30-70 yang pertama. Yang kedua RSI 50. Yang ketiga RSI WM. Yang keempat RSI support resistance. Dan yang kelima RSI divergent. InsyaAllah saya akan cover semua benda. Hidden divergent. Apa lagi? Double bottom lah. Yang sebenarnya hidden divergent saya tak jumpa dalam buku. Dalam buku founder ni pun tak bagi tahu pasal hidden divergent. Okay? Tapi mungkin ada orang lain dah tambah baik. So saya nak tengok juga contoh-contoh yang lain dulu nanti. Kalau ada, okay? Tapi yang ada dia bagi tahu double bottom price dengan klasik. Sebab tu saya ajar korang dua benda yang sama je. Dua benda ni je saya tunjukkan. Yang hidden semua tu tak penting sebab kita tak jumpa entry dia. Okay? Right? Kalau ada kelas hari pun bagus tuan. InsyaAllah. Kita akan ajar nanti. Lepas tu korang, ya macam biasa, tolong share dekat kawan-kawan. Kita buat secara percuma. Jangan makan ilmu seorang-seorang. Share dekat kawan-kawan yang lain. Sebab kawan-kawan yang lain pun boleh buat duit lah. Takkan korang nak gelakkan dia asyik loss je, okay? Dah lah masuk kelas orang bayar 20-30 ribu. Lepas tu belajar MACD je. Sedih. Ini kisah benar sebenarnya, okay? Bayar 4-5 ribu lah. Bukan 20 ribu. Itu melampau tu. Bayar 4-5 ribu belajar MACD. So MACD apa? MACD crossing. Crossing naik atas, kita masuk buy. Crossing naik ke bawah, kita masuk sell. Berapa kau bayar? 4 ribu. 4 ribu bang, 4 ribu. Oh. Lepas aku keluar, aku jadi hebat. Bila aku tekan order, aku jadi loss, dia kata. So dia datang semula. Ini kisah benar. Dia follow kita. Alhamdulillah. Kita bagi view percuma, dia masuk kelas kita RM10. Dapat modal dia RM10. Dia masuk lagi kelas kita yang harga platinum. Upgrade platinum, masuk lagi yang kelas kita yang kita panggil sebagai atap lah. Atap Advanced Technical Analysis Pattern. Dia masuk. Alhamdulillah. Masuk. Dapat lagi duit. $600. Berapa? 1,000. Dia pernah sapu $6,000 kot. RM6,000 lah. Itu melampau lah $6,000 kan. Nipu, nampak benar nipunya. So saya bagi tahu tu ialah klien saya, okey. Right, insya-Allah saya bagi tahu korang nanti kita akan repeat semula 5 benda ni. So jangan lupa nanti team akan bagi korang link So korang kena register yang baru pula. So yang ni macam biasalah, apa yang kita buat dekat dalam ni pun macam biasa, korang kena register kan. Baru korang boleh masuk dekat dalam sebab kita nak tengok korang punya effort. Sebab semua orang minta masuk Facebook je, masuk Facebook tapi dekat Facebook tak tengok pula. Okey. Right? Okey. Last kali saya nak bagi tahu, minta maaf kalau terkurang dan kalau terlebih, alhamdulillah. So korang gunakan je benda ni. Okay? So ilmu yang ada dekat dalam ni tolong praktis ya, praktis. Bila korang praktis, insya-Allah korang akan dapat perfectkan benda tu. Lepas tu kalau dapat profit nanti macam biasalah. Post profit dalam grup kita post profit. Bukan kita nak riak, kita nak bagi tahu dekat orang semua orang boleh buat duit, okay? Daripada benda yang percuma macam tu. Insya-Allah. Ya, saya halalkan tapi jangan sesekali jual benda ni, okey? Sebab saya bagi korang secara percuma, so korang kena sampaikan dekat orang lain secara percuma juga. Itu je kita nak bagi tahu, okey? Right, terima kasih dan assalamualaikum semua. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan, okey?